Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darain. Amin. Walaysa ash-shatmu li zawji min an-nusyuzi bal tastahiqu bihi ta'dibu min az-zawji fil asahi wala yarfa'uha ila al-qadi. Masih ada sedikit bab nasihat yang berkaitan bab soalan tadi, tentang macam mana nak spesifikasikan apa yang dikatakan nusyuz. Yang sedikit yang terkeluar dulu dia sebut. Walaysa syatmu li zawji minan nusyuz. Bukanlah maki bagi suami minan nusyuz, sebahagian daripada nusyuz. Tak, maki suami dia bukan nusyuz, cuma berdosa lah maki-maki orang. Memaki berdosa, tapi dia bukan nusyuz. Okey. Baik, walaupun bukan nusyuz, maki elok tak elok? Tak elok. Jadi sepatutnya kita ada satu akhlak yang sangat baik lah, khususnya dalam muamalat suami isteri ni. Muasyarat, tak panggil muamalat, muasyarat. Quran sebut ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu muasyarat yang mereka dengan ma'ruf. Dan kata Rasulullah macam mana hadis tu, khairukum li ahlina wa ana khairu wa ana khairu wa ana khiyaru wa khiyarukum li ahlikum. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik bagi isteri kamu. Wa ana khairu, tak ingatlah apa tu. Aku adalah orang yang paling baik di antara isteri-isteri aku. Maksudnya muamalah dengan isteri aku yang paling baik sekali. Satu Rasulullah dia kurban untuk kita jadikan contoh tu. Baik, jadi yang antara itu nisbah suami ke isteri. Jadi kita dah bicara ni bab nusyuz, tanggungjawab suami ni, tanggungjawab isteri kepada suami. Jadi antaranya maki. Jadi kalau memaki bukan daripada nusyuz, tapi dia memang sifat tak elok, berdosa, haram. Pasal dia ialah hakullah, dia bukan hakul ibad, dia bukan hakul adamiyin. Sebab nusyuz isteri ke suami, mana yang adamiyin yang suami punya. Jadi bab maki ni suami pun tak boleh maki, isteri pun tak boleh maki. Okey. Jadi disebah nusyuz bukan, tapi tastahiqu bihi ta'dibu minaz zauj. Mustahaklah atau selayaknya dengan sebab memaki itu mengajar adab oleh suami fil asahi pada qaul asah, dan wala yarfa'uha ila qadi, tak payah lapor ke pejabat agama lah. Tapi pejabat agama banyak terima laporan tentang masalah maki ni. Maki lapor pejabat agama, pelik aku. Itu yang tak mau ngaji ni masalah dia. Suruh mengajar dalam Sekatan Pelajaran Malaysia tak mau ajar. Tak tahulah siapa dia. Memang tak masuk pun. Kalau zaman saya dulu SPM Bak Haji je. Nah ni tak tahulah. Tapi SPM lah ni kalau syariah ada juga bak munakahat, tapi ikut silibus. Dia kira nak duduk paksa je. Bukan dia tujuan bagi silibus itu untuk mendidik betul-betul masyarakat Islam supaya orang Islam ni reti Islam, hidup cara Islam. Bukan dia bukan bersungguh pun untuk ajar syariat. Buat syariat sebagai untuk silibus, untuk paksa je. Bukan untuk itu dilaksanakan dalam kehidupan. Bukan itu mansya dia, bukan kehendak dia. Okey. Jadi asal dia sebut bab nusyuz gitu je kalau ikut kitab ni. Cuma kalau sebut sekali lalu, apa dia nusyuz ni? Jadi kalau dobit nusyuz ni, apa-apa yang hak itu sepatutnya suami dapat, dia lah hak adamiyin yang memang suami kena, isteri kena tunaikan untuk isteri, untuk suami, yang memang jadi wajib atas isteri ke suami. Pertama sekali bab seketiduran lah, cukup bahasa tu. Okey. Kalau kata isteri tu haid sekalipun, mana yang tak boleh bagi ialah antara pusat lutut. Itu kaedah kita dalam Syafi'i. Yang lain tu pandai-pandai dalam kau ijaz, minta maaf saya guna bahasa itu lah kan. Dia lawa sikit bahasa tu kadang.
Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Jadi maksudnya isteri kalau haid sekalipun, yang mana yang dia tak boleh bagilah, tapi yang mana yang bukan haram, kalau suami nak juga, dari atas pada pusat tu suami nak juga, bagilah apa yang dia nak. Pasal yang tu memang dia ada hak untuk diistimta' tu. Tapi kat sebut ayat ni macam ustaz ni macam apa produk sikit. Kitab memang sebut satu-satu. Kalau tuan-tuan baca kitab fiqh lagi besar, lagi detail dia sebut. Siap, selesai tu. Jadi antara hak adamiyin yang memang isteri kena selesaikan suami, besarnya tu. Jadi apa-apa yang ke situ, suami nak peluk, suami nak pegang, antaranya juga bila pegang, peluk, sikit bahasa ini, isteri buat apa? Takkan masam muka. Apa hak suami tu? Manis muka, suara lembut, apa lagi? Mengadap muka, beradap lah kan, beradap bukan membelakang kan. Itu semua adalah termasuk dalam hak suami. Isteri tak bagi tu khusus. Bahasa selalu sebut kitab, selalu muka manis ni muka masam, selalu cakap lembut ni cakap kasar, selalu selalu bercakap dengan beradab muka, yang ni tak beradab muka. Yang tu termasuk dalam nusyuz. Ada pun masak nasi, basuh kain, nyusu anak, sapu sampah, ada lagi sedekah, bukan wajib atas isteri. Dia tak wajib. Tapi kalau isteri dah serah jiwa raga ni, macam mana? Sedekah tak? Basuh kain tak? Nyusu anak tak? Sapu sampah tak? Semua buat lah. Macam orang gaji lah. Orang gaji tak buat macam tu. Boleh? Cuma dia buat tu apa? Tu dipanggil khidmat. Itu dipanggil khidmat. Jadi nak sebut tu lah, mana yang dipanggil hak tu. Jadi kalau katalah isteri ni dimadukan, muka manis, cakap lembut, suami nak bagi, tapi dia tak masak. Saya tak boleh masak lah bang. Siapa? Tak tahulah. Hati ni tak berapa nak masak untuk abang tak. Tak apalah, kita orang kedai. Memang isteri suami itu kan. Dan memang itu muasyarah yang bagus tak pada suami. Lagipun bagus-bagus memanglah macam tu. Bawa je pergi kedai saat, bawa pergi tu yang Hadramaut tu. Oh, ibu faham kan Hadramaut apa dia? Memang maut. 3 kali masuk siap. Okey, sikit lah bahasa-bahasa itu. Sekali-sekali pun bukan pernah bawa pun. Bagi Hadramaut. Abang sedap lah makan kat sini, boleh pergi selalu tak bang? Selalu tak boleh lah. Lari bajet juga. Apa nak cerita ni? Cerita kalau pasal-pasal kita ada bicara dulu dalam bab tanggungjawab suami ni, khususnya nanti ke depan ada rasanya insya-Allah bab nafkah. Suami wajib bagi nafkah mentah, beras, apa lauk pauk umpamanya, dan mengolah dia tak wajib atas isteri. Tapi hak nafkah tu suami wajib bagi. Mengolah dia tak wajib bagi isteri untuk isteri. Tak wajib suami, tak wajib isteri mengolah. Hak nafkah tu isteri. Mengolah dia tu tak wajib atas isteri, bahkan wajib atas suami. Buat misal contoh, katalah beli beras, okey, makanan asasi, dia akan sebutlah sukatan macam mana yang wajib. Beras bahan mentah apa, itu suami wajib bekalkan untuk isteri. Nak mengolah, isteri tak pandai masak lah tu, tangan kudung pula contoh. Tapi yang lain dia boleh bagi, memang dia boleh bagi, tangan kudung bukan masalah. Nisbah nak bagi apa yang nama isteri tanggungjawab wajib dia kena beri, dia tak ada masalah itu. Tapi nak masak tak boleh. Katalah gitu, suami wajib, kalau nisbah orang gaji, cari orang gaji untuk isteri. Kalau tak orang gaji pun cari apa, catat mana-mana kedai, kau hantar makanan untuk isteri aku macam ni. Ataupun upah jiran masak, yang ni bagi kat isteri macam ni. Ataupun panggil jiran masak ke rumah dia, masakkan ni sekali, masak dengan aku kali untuk masak. Boleh? Memang kewajipan tu suami. Isteri tu pula tangan tak ada nak basuh kain. Siapa basuh kain dia? Kain dia. Bukan kain kita, kain dia.
Kita yang wajib urus untuk cari orang untuk basuh pakaian dia. Kewajipan suami kan. Cuma zaman ni macam mana? Melayu ni tak mengaji tu satu hal. Nak sebut tentang kewajipan, orang perempuan memang yang ni, kalau orang Melayu memang the best khidmat orang buat. Kahwinnya macam mana? Semua dia meh. Basuh kain, masak apa, semua dia meh. Anak apa lipat, semua dia meh. Semua dia meh. Bagus tak? Untuk fikir-fikirkanlah nak madukan dia. Macam mana pun boleh tak? Boleh. Macam mana pun dia boleh buat macam ni tau. Bila kita kahwin je, kita, abang, saya tak masak untuk abang hari ni. Tak apa, makan luar lah kita. Saya pun tak ada nak masak abang, anak kecil. Abang kena beli makanan kat saya. Kena beli. Yang lain minta, dia bagi. Muka manis, muka macam abang kena beli makanan untuk saya ya. Ni dapat madu ni. Takkan nak muka masam lah dapat madu. Kita pula masam. Tadi dia, patutnya dia masam, dia tak masam. Pasal dia mengaji. Dia tahu ni hak suami. Abang, saya tak tahu, tak boleh nak masak ni. Dan doa guru-guru anak ni, abang beli makanan lah untuk kami ya. Tengok suami ya. Dapat jadi pengantin baru, takkan tak ada duit kot. Beli lah sebenarnya. Takkan tak ada duit kot. Saya tak ada masalah, terima je. Okey. Itu dia. Kain nak tak basuh, selalu suami isteri basuh kan. Memang pakaian dia pun kalau ikut kita kena orang basuh. Abang, selalu saya pun pakai manual je. Handly manual, bukan manual mesin. Hand manual. Handmade macam basuh kain. Abang, pakaian abang saya tak basuh lah ni. Pakaian saya abang kena beli mesin full automatic. Beli isteri, memang tanggungjawab suami. Abang, anak ni menyusu. Bila menyusu, I tak boleh jaga badan. Faham? Tak boleh jaga badan. I nak buat senaman lagi, nak bagi berketul-ketul sikit badan. Dia tu kot bahasa dia kan, nak bagi segak sikit kan. Nanti saya tak segak, abang tak suka. Baby ni, anak ni anak abang kan. Abang kena cari ibu susu untuk dia. Abang upahlah siapa-siapa ibu susu. Pasal anak ni anak abang, binti abang kan. Malah anak saya juga, saya kilang tempat proses. Bila dah keluar, abang yang kena cara. Okey, kalau abang nak suruh saya pula, boleh. Tapi selalu saya khidmat. Tapi sehari nursery RM80, saya ambil RM60 sudah lah. Malam nursery yang diorang jaga 100. 120. Kita ambil campur sikit je lah. 60 tu kira lamsam je lah. Sehari 100, sebulan 100 sudah lah untuk menyusu. 100. Basuh kain pun macam tu. Kalau abang nak susah ni, macam ni lah. Abang nak dobi apa pun susah juga nak turun kedai. Saya boleh dobikan untuk abang, tapi sekilo 5 upang. Kat kedai sekilo RM1. Saya ambil separuh harga. Itu tahu ni. Masak pun tak apalah, saya boleh masak untuk abang. Tapi selalu saya khidmat. Sekarang saya tak boleh khidmat dah. Masak sehari lamsam, kira bulan lah bang. Sebulan 150. Dobi 100 bawah tu. Menyusu anak 100. Betul, anak kedua, anak pertama, anak kedua, ni anak ketiga ni. Anak pertama, anak kedua tu mengasuh, lampin, apa, pakai baju, apa-apa, sedekah, lamsam abang, 1 bulan 800. Setuju? Yang lain abang minta je. Anytime I give what you want. Exactly I give you. Immediately I give you. No tangguh-tangguh, you know. I'm your wife. I know I'm your wife. You are my husband, beloved husband. Itu kot. Okay. Ustaz, kalau tengok tu macam dia nak kena suami dah kan? Tak, memang suami kena tu. Ya. Dia kata, kalau kamu nak macam tu, nak gaya nak teruk aku, cari tu lelaki lain lah. Kata dia. Ikut dia. Ada hak baru lah. Hak baru pun esok dia ada hak tuntut dia macam tu. Dan jangan tak tahu, mu cari tok lelaki lain lah. Kalau kata dia hantar masuk cerai, boleh jatuh cerai tu.
Boleh jatuh talak. Okey, katalah cerai. Bila cerai, lagi teruk dia tuntut. Dia tuntut apa? Sekarang anak pula bawah umur, bawa daripada 7 tahun, hak mengasuh kat dia. Maksudnya bapa tak boleh ambil bagi asuh kat orang lain. Dan mengasuh dia bukan wajib atas dia. Nafkah, mengasuh semua wajib atas bapa. Boleh ibu tu dia kata apa? Anak abang kan, abang ambil semua bela. Abang nak carilah ibu yang mana sesuai untuk bela. Kalau ada ibu baru tu belalah. Saya tak mustahil untuk ada suami lain nanti. Jadi saya punya ketaatan full time untuk suami saya. Pasal anak ni anak abang. Abang kena bela semua, nafkah semua. Anak ni saya boleh lepas tangan. Cuma saya ada hak keutamaan besar untuk bela selagi saya tak kahwin. Dan saya boleh khidmat free. Tapi saya pun nak makan minum, saya nak minta belanja. Pasal saya bukan isteri abang lah sekarang. Saya dah janda. Saya dah jadi ibu tunggal. Dan anak abang memanglah anak saya juga, saya ibu. Tapi nafkah atas abang, bukan atas saya. Sekarang saya ada hak membela dia. Dia masuk mahkamah, dia hak ibu bela. Dan saya nak minta saraan bela anak, bukan saraan untuk saya. Kalau abang bagi kat nursery berapa, itulah standard saya nak minta. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Pula tu saya 24 jam dengan dia abang, dengan mereka. Dan saya bela dia dengan kasih sayang. Pasal dia ialah anak saya juga. Abang pilih bagi orang bela dengan bayaran macam tu, saya bela dengan bayaran macam ni juga. Saya kurangkan sikit lah, walaupun saya beri ekstra kasih sayang kat mereka. Bela dengan nak bagi mereka insan, jadi insan, jadi mukmin takwa bang. 3 orang anak ni lamsam lah, 1 orang 200, 2, 4, 6. Okey, sebulan 600 untuk mereka. Saraan belum nafkah, makan minum. Itu belanya, nursery-nya, nurse, untuk nursing dia. Makan minum, abang kira lah makan minum. Kalau asrama berapa? 150 sebulan cukup? Cukup lah, tak apa. Masak saya olah dengan tangan saya. Kalau abang tak percaya, abang bagi orang lain masak, hantar makanan kat dia orang untuk dia orang makan. Boleh lah, panggil dia kahwin lain, dapat bini baru. Tangtu pula bala dia. Ingat senang kan nak kahwin lain. Itu bila belajar tanggungjawab ni mau nampak susah. Kalau tak nampak macam mana? Kalau tak belajar macam mana? Rasa senang-senang je kahwin, boleh lepas tangan begitu. Ingat jadi raja. Rupanya ni tanggungjawab. Boleh. Jadi asal saya nak sebut tadi tan nusyus tu lah. Jadi nusyus tu yang muka senyum, buka pintu, jawab salam. Kalau tak buka pintu, nusyus lah. Selalu cakap lembut, sekarang jawab kasar. Selalu menghadap muka, sekarang tak hadap muka. Selalu muka manis, sekarang muka masam. Itu semua nusyus. Tapi maki abang ni kahwin, satu lagi seorang pun tak larat bela, makan kedai pun berhutang, tak ada duit minta ke saya. Macam tak ada akal je, tak nusyus, tak ada akal tu. Masa itu maki tu, maki tu pun tahap lembut ke tahap kasar tu? Tahap lembut tak kasar boh lagi. Bodoh abang ni. Tapi macam ni, bodoh abang ni. Muka macam, muka mana dia bagi, tapi bodoh. Maki tak nusyus. Tapi bodoh lah abang ni. Nada tu nusyus. Bodoh tak nusyus, nada tu. Memang benda ni kalau kita tengok paslon kita besar satu. Maksudnya ada benda boleh buat kes, ada benda tak boleh buat kes. Siap. Tak, maki ni sebutlah bodoh. Awak pun dah tua, mata tak nampak, buta awak ni. Tak maki. Tu maki lah, istilah maki tu. Kalau berkasar tu bukan maki, tu kasar. Tu cakap kasar nusyus. Pasal tu hak isteri, suami kena isteri kena tunaikan berlembut dengan suami. Dia tak boleh kasar. Tapi maki tu, perkataan tu,
Abang ni macam bodoh je, macam akal tak cukup je, macam tak matang, tak mecet lah abang ni. Pendapatan 200, nak sara 2 bini, 1 bini pun tak cukup nak bela. Tu pun saya pakai duit saya, tu pun berapa tahun dah hidup macam ni, saya yang duk keluar belanja. Tu abang nak kahwin satu lagi. What a nonsense thing you do. Habis senyum. Tak nusyus. Nafkah je lagi suami lagi. Maksudnya pengertian maki, maksudnya maki tu kena faham cakap tu. Kalau dah Cakap tinggi kuasa tu, tinggi suara tu cerita lain. Maksudnya cakap-cakap yang dia punya apa semua pengertian dia tu menyakitkan hati, tapi dia bercakap dengan nada lembut dan bersenyum. maki Boleh. Ada yang lain soalan? Itu sikit sebanyak lah. Kalau tengok Hasyah Wajuri tu ada disebut rasanya selalunya yang dalam masyarakat kita yang orang tak faham itulah. Dia faham nusyus ni tak masak nasi, nusyus tak basuh kain, nusyus kan, tak basuh kain bukan nusyus. Keluar rumah tanpa izin suami, tu nusyus. Yang mana yang memang suami ada hak tahan di situ. Keluar rumah tanpa izin, nusyus. Minta maaf boleh, ya memang boleh minta maaf lah. Cuma kaedah nusyus ni walaupun berlaku dalam masa yang begitu singkat, dalam sehari, dia menggugurkan nafkah sehari. Katalah misalnya kan baru tahu dapat madu, suami datang seorang pula tu kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlajak gua walaupun apa tu abang datang, masuklah. Bunyi kasar tadi terkuat, maaf, tetap gugur. Maksud lah tu, walaupun hanya seketika. Kalau macam suami mengarahkan isteri macam dalam masalah, Ya. itu dah perintah. Ya. Kalau perintah, kalau isteri tidak melakukan apa disebut dalam nusyus, Perintah tu, perintah isteri tak buat tu nusyus. Tengok sikit, perintah bukan isteri tak buat tu nusyus. Kalau perintah berkaitan yang memang hak yang wajib, itu tak buat nusyus lah. Muka mana serah diri apa seumpama tu, itu memang nusyus. Tapi kalau suruh masak, pasal tu bukan wajib atas dia, asal tak wajib atas dia, tapi kata dia aku tak nak orang lain masak, aku nak engkau masak. Bila suami suruh, okey, suami isteri ada satu tanggungjawab untuk patuh itu, tapi kepatuhan isteri itu bukan dengan percuma, dia ada hak untuk minta bayaran. Tentu dia ada hak minta bayaran. Abang nak saya masak, kalau kedai Siam tu nasi paprik berapa? RM4. RM4. Bahan semua abang punya lah, saya upah masak je. Okey, saya ambil RM3.50 dah. Boleh? Ya. Aku nak engkau masak. Aku tak suka orang lain basuh tangan, basuh pakaian aku nak engkau juga basuh. Okey? Kedai dobi yang bayar lah ni berapa? Tengok sekilo berapa kan? Ada macam tu kan? Kedai dobi yang tadi banyak kedai dobi yang apa orang panggil? Auto. Panggil dobi auto ke tu? itu sendiri Self. Urus apa? Layan dirinya. Kedai dobi layan diri, betul? Nak sebut tak benda Nak sebut kedai dobi layan diri. Jadi berapa dia ambil sekilo pakaian macam ni, baju macam ni, seluar macam ni, selimut macam ni kan. Ada bayaran dia. Kena timbang dulu tu kan. Betul kau urus sendirilah. Air semua tekan hutang je, tetek-tetek jalan semua. Apa nak sebut. Kalau kedai dobi tu macam tu, saya pun ambil macam tu kat bayaran. Bahkan saya kurang 20% untuk abang. kan ke tuan, kita semua kan dia redha, dia redha dapat pahala. Tak masalah pahala satu hal. Kita bukan bincang bab pahala ni, bincang hak yang mana wajib tak wajib dan mana hak dia untuk dia minta bayaran.
Macam mana sebut kalau saya buat misalnya ni? Macam mana? Yang ni isteri dengan suami dia ada macam tu. Anak dengan mak tak ada. Kalau mak saya kata, engkau pergi kedai beli barang 20 sen. Tak boleh tak? Nak penampar boleh. Pasal anak tak ada hak minta bayaran dekat mak bapak suruh apa. Pasal khidmat tu wajib. Memang isteri pun ada khidmat. Dalam khidmat bukan wajib. Tapi kalau dah suami suruh, dia kena buat. Tapi dia tak buat percuma. Dia ada hak minta bayaran. Kalau sekali lalu kalau ayat Quran ni nak menunjukkan hukum yang kita duk bicara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ni lah ulama fiqh kita ambil sebahagian daripada kaedah qiyas dan berdasarkan apa muamalat yang ada, untuk ambil faham kata ada hak untuk isteri untuk minta bayaran. Macam mana? Macam mana? Ustaz. Tak jumpa bangkai lah. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Apa depan ni kepala dia? Walati. Semua hapus Quran. Saya tengok walakum fil qisas, bukan alam tara ni buat wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimmar radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Orang yang wa 'alal mauludi lahu, maksud maulud lahu ni suami. Alal maulud, tanggungjawab ala suami. Alal mauludi lahu alal zauj, wajib atas suami rizquhunna, nafkah anak yang disusukan. Satu, memang ibu ada hak bela, tapi tanggungjawab nafkah siapa? Suami. Jadi kalau isteri tu bagi anak tu diberi orang lain, suami kena bagi upah menyusu. Kalau isteri tu dia memang lagi besar untuk menyusu, pasal tu anak dia, dan dia menyusu tu untuk bagi tanggungjawab bayar nafkah tu adalah atas suami, bayar pada walaupun tu isteri dia. Kalau fikah kita berbicara memang macam tu dalam hukum itu dah sebut. Jadi wa'alal mauludi lahu, kena bayar rizquhunna, pembelanjaan menyusu, itu juga wa kiswatuhunna, dan bil ma'ruf. Disyarah oleh ulama, seingat saya disebut bil ma'ruf ni dengan baik, maksudnya apa? Dengan bayaran yang uruf. Ini bayaran yang diberi, bahkan ni selalu orang lain tak, ni isteri bagi perkhidmatan, bayar pula kat dia. Nak bayar lebih ke kurang? Lebih. Isteri memang dia akan bagi persen kurang. Layanan baik suami macam mana? Aku bagi lebih kat kau tambahan. Kalau menyusu katalah, orang lain menyusu sebulan katalah 150 untuk engkau, pasal engkau isteri aku, dan ini buat anak kau jaga pun dengan kasih sayang, aku bagi 200. Ini ayat suami kepada isteri, nak suruh isteri menyusu. Badan saya tak comel ni bang, tak comel aku tak kira, kau bela, aku nak kau juga menyusukan dia. Nak sebut tentulah faham daripada situ jugalah yang kata dalam bab radha'ah, dalam bab menyusu. Sedangkan menyusu dengan basuh kain, dengan bagi makan minum, mana tanggungjawab besar? Menyusu. Kalau menyusu pun boleh bagi upah, betul tak? Basuh kain, masak, mimbabil aula tak? Boleh faham saya cakap apa? Maksudnya menyusu anak ni, kalau tak menyusu kan susah dia. Yang tu pun suami kena cari orang menyusu dan kena bayar upah. Apatah lagi kalau ni bukan bab menyusu, yang ni tak basuh kain, bukan masalah tak basuh kain. Beli ni, beli bandel lain, pakailah bandel. Masak, beli yang makanan, masak. Yang ni anak tak bagi makan, mati, kena orang mengasuh. Yang ni pun boleh minta bayaran. Tu fiknya kawan itu boleh. Maksudnya kalau si isteri ni ingkar arahan tu, maksud belum lagi menyusukan. Ingkar tahu ni? Yang soalan tadi tu lah. Masalah menyusu tu. Yang dia suruh macam dia suruh basuh apa? Basuh baju.
Tak, bukan. Betul soalan, betul ayat tu. Maksudnya tak jadi nusyuz lagi. Selama-lama apa yang diminta oleh isteri atas nama makruh, yang bayaran yang sepatutnya dibayar tu, suami tak setuju. Saya bukan wajib basuh pakaian abang, tapi aku suruh, okey, abang suruh, baik, saya boleh basuh dengan bayaran. Sekilo RM5 baju, seluar sekilo RM1, selimut sekilo RM2.5. Yang tu lah. Dari segi hak isteri minta, kalau suami suruh macam tu, dia ada hak besar untuk dia buat, tapi bila dia suruh tak lazim atas dia, percuma. Ada hak untuk dia minta bayaran. Baik. Lepas tu kalau isteri semua tahu hak ni macam mana? Suami pun tak berani nak tunjuk saya, betul? Hari ni baru tahu apa? Tu dia main daurah, dia tak ulang, jangan miss. Dan saya bukan nak ajar kelahi, tapi dengar, yang ni lah hukum syarak. Nak kata tahu mana? Kalau suami baik, tak ada buat masalah, tunai tanggungjawab, isteri macam mana? Suka hati tak layan suami? Layan habis tak? Layan habis-habisan, betul tak? Korban tak? Korban habisan. Duit pun dia sanggup belanjakan untuk tolong suami dia, betul tak? Dan itulah kata-kata ibu-ibu wanita kita, kata-kata macam tu. Yang selalu buat taik ni siapa? Hak jantan ni. Setuju tak? Kalau saya keluar ayat itu, saya pasti satu Malaysia akan sokong saya. Yang buat taik ni hak jantan ni. Lepas tu dah lah mengada-ngada nafkah semua orang belanja, nak menikah seorang lagi. Bila kita tak, perempuan tak bagi kat tu, minta bayaran yang sepatutnya nafkah tu suami kena tanggung, baru kau tahu kau sengkit. Lepas tu nak muka macam lah, ni pun siapa tak bayar api, selalu kau bayar. Lah, bukan tanggungjawab saya isteri, abang suami. Suami kena bayar elektrik, kena bayar air, kena bagi makan. Itu suami. Saya selalu saya bagi, saya isteri. Walaupun saya dah bagi selalu, sekarang saya tak nak bagi. Boleh tak? Boleh tak saya tak bagi sekarang? Boleh. Bukan saya wajib nafkah dekat abang, abang yang wajib nafkah kat saya. Isteri kena cakap macam tu. Isteri kena cakap macam tu. Jangan marah. Jangan marah. Hukum tu macam tu. Jangan marah. Marah aku guna nafkah. Suami tengin, suruh dia main kursus juga. Okey, sikitlah layak itu kan. Tiang sepatutnya dengar elok. Sepatutnya hukum syarak ni diajar tak daripada kita masih kecil lagi, betul tak? Diajar tak? Dah jadi ustazah dah, dengan ustaz pun tak kerti lagi. Jadi kena ubahlah kita punya silibus. Siapa nak ubah silibus? Kerajaan. Bagus, faham, cerdik dia mana ni. Ingat ke tengin. Betul. Senang tak nak ubah kerajaan? Senang. Susah weh. Betul. Kalau macam mana? Semua kena kerja keras. Dah faham ni, balik fahamkan pula ke budak-budak kita. Semua orang kena ajar ni. Semua tak ada kita buat apa tu, ladap, bagi dia mengadap sungguh-sungguh kan. Ladap kan dia, bagi faham betul-betul. Ni kami pergi kursus, jangan sia-siakan kami datang. Ni dengar elok-elok. Tak puas hati kau ambil nombor ustaz ni, kau pergi tanya dia. Tanya dia. Kami semua anak murid dia. Bubur tu. Ajar kan. Kalau semua satu Malaysia dapat pahaman ni macam mana? Bagus tak? Yes. Baru dia nak balik ke gemilangan syariat. Dan lelaki pun tak wani nak buat macam-macam. Pasal ada hukum. Dan sebelum ni akidah pun mesti mantap juga kan. Kalau tengin tak kerti akidah apa langsung ni, saya aku tampor ni, dia kira tengin dia kan. Tu payah. Mahkamah pula tak menyebelahi kita kan. Masyarakat pun tak menyebelahi kita, undang-undang pun tak menyebelahi kita, undang-undang pun tak ada, penguasaan pun tak ada. Habis kacau. Jangan boleh jual. Tapi bagi maklumat betul-betul lah. Selagi bagi maklumat tak betul, kata saya ajar, saya tampor lagi. Okey. Kalau dia atas maklumat yang betul, jual pilih nama saya. Okey, betul tak apa. Maksud jual tu maksudnya kamu belajar mana ni? Saya belajar kat ustaz tu ni lah. Tak apa.
betul ke Ustaz tu? Saya tak pernah belajar pun. Sebelum dia nak kontak saya katanya ni, Ustaz belajar kitab fiqh, belajar kitab apa? Tak pernah belajar. Tak pernah belajar. Saya tak pernah jumpa. Bukan tak pernah jumpa, tak pernah belajar. Kami belajar. Mana kitab mana? Ni tak sebut pun macam tu. Sebut ayat Quran tu. Nak syarah macam mana? Saya tak pandai lah kitab besar-besar. Ustaz baca kitab betul-betul korek je. Dan kitab besar tengoklah kena. Ustaz tahu tak kena. Dia tu tak tahu punya. Okey. Sajalah ayat-ayat. Ayat-ayat nak menunjukkan orang tak kerti, orang tak kerti. Tambah kalau orang tak pernah belajar, dengar elok. Pasal kita bicara ni pun di sebelah saya syarah ni tuan-tuan nak kena mengaji kitab besar, orang jumpa apa detail yang saya sebut ni. Kita baca Batu Qorib. Batu Qorib ni majmuk ke? Batu Qorib ada berapa jilid? Keping je. Majmuk 23 jilid. Bab ni je pun rasa tebal tu. Boleh faham saya nak cakap apa? Kod nak baca tak pandai. Kalau baca pun tak faham. Kitab pun tak ada. Okey, sikit saya sebut tu. Saya nak kata apa ni? Saya walaupun saya baca kitab kecil, apa yang saya pernah lalu kitab dulu tu, yang saya dah faham tu semua saya ceritakan dengan masukkan sekali. Nak tunggu tuan-tuan nak mengaji jumpa kitab tu bila nak jumpa? Satu, nak mengaji ni jumpa orang yang pernah lalu kitab besar-besar, dia baca kitab kecil, walaupun baca kitab kecil dia akan faham benda yang besar. Tu lebih dia. Saya mengaji pun guru-guru yang ajar saya dalam bab-bab macam ni, kadang dia baca kitab kecil tapi syarah dia besar. Tapi kalau saya ngaji ke arwah Tok Guru Batih tu, dia tak style macam tu. Dia kitab kecil, dia baca kecil lah. Nak besar ngaji kitab lain. Dia nak suruh kita ngaji lama. Saya nak bagi suruh daurah lama payah pula, pasal sebulan sekali lah. Nak buka besar saya nak pakai kena lagi, payah lah. Pula tu bukan semua reti Arab, semua reti. Baca Jawi pun kena kabut. Cik sikit lah ayat-ayat macam tu. Saya boleh cerita tahu mana dia? Nusyuz. Hak nusyuz apa kan? Nusyuz. Kalau kata suruhan tu wajib, wajib memang wajib, tapi datang nama nusyuz tu dia ada hak untuk minta bayaran. Nak sebut tu. Jadi kalau suami tak boleh bayar, ada hak lah untuk isteri tinggal. Tambah pula kalau saya sebut ini, suami pula jenis kalau dia nak masa tu juga tak boleh tangguh-tangguh. Yang tu dia nak first class punya layanan. Boleh faham tak saya cakap apa? Tapi masa yang sama anak pun disuruh menyusu, susu pun dia tak mau basuh untuk anak, berkencing anak, berak anak dia tak mau basuh. Kalau ikut semua tanggungjawab tu dia yang kena pergi cari. Dia khidmat untuk anak dia pun dia tak nak. Semua disuruh isteri. Isteri dah lah tak bayar sekupang apa pun. Betul, kayan pun dia nak suruh basuh, tu nak setrika pula, masak nasi pun masak nasi, yang tu pun dia minta nak bagi serve juga. Macam pasal yang isteri wajib kat mana? Layan serve suami yang suami minta je tu. Yang lain, abang serve dah selesai, puas hati, okey, tak boleh masak abang, nanti nak tidur, nak order nasi, masuk kain, abang lah basuh. Abang dah selesai ajak abang kan, abang lah basuh. Tak ada lah, bagilah suruh upah-upah orang. Saya dah bagi, abang nak sekarang lagi, sekali lagi saya bagi. Larat? Tak larat, bagi masuk kain. Kasar sikit lah suruh dia basuh tu. Tapi saya tak larat lah abang nak basuh. Minta maaf lah, abang suruh basuh pun tak boleh lah. Tak boleh lah. Abang lah cari basuh, abang lah cari basuh. Kan? Anak ni abang pergi lah cari orang menyusu sehari ni, minta off. Dia ada hak macam tu. Tu isteri. Memang layak isteri macam tu. Lepas tak orang perempuan ni? Siapa yang sepatutnya ambil tanggungjawab nafkah dia? Suami betul tak? Boleh suami buat lebih kurang dengan dia? Besar tanggungjawab tu. Satu, bila dia tak tunaikan apa yang sepatutnya, kena nasihat tak? Kena nasihat. Suami dah jaga semua belum? Jaga dah jaga makan minum dia, dah jaga pakaian dia, dah jaga semua hak-hak dia, rumah tempat tinggal dah bagi, anak dia pun kita dah bagi orang menyusu, kalau dia menyusu pun kita dah bagi duit, muka masam lagi kita kahwin satu lagi. Macam kau nak apa lagi sebenarnya? Baru boleh tunjuk taring juga masa tu. Boleh tunjuk taring. Terus lah tunjuk taring, nasihat elok lah. Tak mana lagi yang buat tak cukup benda tu. Jadi apa masalah? Cuma nanti
bagi gila lah. Taklah tiap malam memalang dengan kau, ada malam ni pasal dia pun manusia juga, dia pun nak juga kongsi, share kasih sayang, share husband dengan tak boleh. Bukan tak masalah tak boleh, memang syariat membolehkan benda tu. Itu lah. Kenapa muka masam? Dah tunai belum semua? Gitu kalau dah tunai. Kalau tak tunai, don't blame him, her. Don't blame her. Blame yourself. Nak kahwin lagi satu lagi, siapa tak bagi? Sebulan berapa kau bagi kat isteri kau? Mana ada bagi? Tak pernah bagi. Tak pernah bagi. Betul nak kahwin satu lagi, duit pula minta kat dia. Dah nak kahwin satu lagi ni, habuan yang selalu bagi kat dia pun duk sekat tak bagi. Sekat tak bagi. Abang sikit je lah ni. Adalah sikit je lah ni. Punya ada perancangan lain. Tak cukup lah tu. Yang ni pun tak cukup. Macam mana nak tambah satu lagi? Boleh faham saya cakap apa? Kalau semua tunai macam mana? Kau ni buat balik je. Kau nak kata apa sekarang? Apa lagi yang tak cukup? Semua cukup. 3 pun boleh buat balik. Siap. Kalau macam suami dia tak tunaikan semua nafkah yang dia tak ada upah sesuai buat. Kemudian kalau isteri tu berlaku nusyuz, jatuh ke nusyuz itu, rasanya dia akan keluar rumah, dia akan tu. Maksudnya isteri, suami dah tunaikan semua? Tak tunai. Lepas tu yang isteri pun tak tunaikan semua tu maksudnya macam mana? Maksudnya dia tak upah apa semua. Okey. Maksudnya selalu isteri ni khidmat lah. Maksudnya suami tak bayar apa-apa pun. Lepas tu suami tak bayar apa-apa. Lepas tu isteri pun keluarlah rumah, tak ada minta izin. Lepas tu dia pun tak tahan lah jadi. Tak boleh juga. Jatuh hukum nusyuz juga. Nusyuz juga. Pasal macam ni. Pasal asalnya tanggungjawab ni suami. Yang kita dah bicara pasal kain apa semua ni, suami yang kena cari amah apa dan sebagainya untuk selesaikan urusan ni untuk isteri dia, bukan untuk suami punya pakaian tau, untuk isteri punya pakaian, isteri punya masak, untuk makan. Dia kena cari amah. Kalau amah lah orang gaji untuk selesaikan untuk isteri dia. Sekarang ni selalunya memang suami tak ada yang suami buat macam ni, melainkan suami yang datuk-datuk nenek moyang apa tu lah, datuk nenek moyang lah, yang tu je yang boleh buat itu. Ada orang gaji, ada tukang kebun kan. Baik, bila suami tak bagi tanggungjawab macam tak tunaikan bayaran apa semua, katalah kawan, suami memang tak payah. Biasanya isteri akan khidmat. Walaupun isteri khidmat, suami memang, kalau isteri minta bayaran pun, suami memang tak bayar pun, memang duit pun tak apa ada. Contoh itu. Masalah yang ditanya tu, bolehkah isteri ni dah dia pun tak bagi duit aku, makan minum tak bagi, semua belanja aku, api pun aku bayar, elektrik aku bayar, minyak kereta pun aku isi, semua minyak tukar, minyak hitam pun aku bayar. Katalah gitu kan. Semua tu aku nak keluar rumah ikut suka aku lah, pasal aku bos sekarang, aku nak pakar, aku yang bagi. Boleh tak? Tetap tak boleh. Isteri adalah isteri, dia takkan naik pangkat jadi suami. Suami ialah suami, dia takkan pangkat jadi isteri. Tak. Suami, isteri adalah isteri. Jadi nisbah manis muka, tetap mana manis muka. Walaupun dia bagi nafkah, dia tak boleh cakap macam ni, abang, selama ni saya yang bagi duit kat abang. Takkan abang sanggup nak kahwin dua kot? Jangan nak ada-ada. Potong bekalan nanti baru tahu. Contoh lah kan, memang dia boleh potong bekalan, tapi nada tinggi tu bukan hak dia. Nada tinggi tu bukan hak dia. Dia isteri, isteri adalah isteri, dia tak boleh tinggi suara. Kata, abang nak kahwin dua, okey, selalu saya bagi duit kan, sekarang saya tak bagi apa-apa duit lah kat abang. Selalu saya masak kan, abang nak masak hari-hari ni. Kalau tak larang masak, minta lah kedai mana-mana hantar makanan kat saya. Anak, abang carilah orang menyusu, tak ada selera dah nak menyusu anak ni. Anak pun tak ada selera dah nak bela dia, abang carilah orang bela. Anak kau tak nak bela, anak kau depan ada binti saya, binti abang. Bukan beranak pada kau, saya kilang tukang beranak. Saya tak boleh nusyus itu. Itulah isteri. Itu anak keluar, anak abang yang kena tanggung tu. Yang tu dia boleh buat. Tapi tekap pinggang, tinggi suara, itu bukan dia. Isteri adalah isteri, dia akan jadi suami.
dia takkan jadi suami. Betul. Dalam contoh dalam bab suami jatuh dan tak berkemampuan untuk kerja, tak terbalik. Okey. Macam mana nafkah isteri anak lagi? Yang ni yang kata dia ada istilah khidmat dan berkorban di atas dasar iman dan takwa. Menurut bahasa ni. Pasal suami sekarang katalah patah kaki. Kalau patah kaki, kalau trauma, koma 3 bulan hospital. Berlaku pun rasa accident apa kan. Macam mana? Nafkah memang suami tak boleh bagi. Nak bagi macam mana? Koma. Isteri ni macam mana? Selalu isteri susah payah nak jaga juga anak. Kalau ramai 8 orang pun 8 orang lah dia jaga. Susah payah tak dia? Susah payah. Kalau boleh doa lah, ya Allah, suami aku sakit ni, ya Allah, bagilah dia sembuh, ya Allah. Tiadalah tempat harap aku, ya Allah, melainkan kat Engkau, ya Allah. Suami ni tak tahulah macam mana lah kehidupan aku, ya Allah. Sedih tengok. Sedih tak? Memang sedih gilanya. Dia susah payah tak buat kuih, ni buat kepek lagi, cari pisang, buat goreng pisang, apa yang dia boleh buat lah, upah, menjahit, jaga anak lah tu. Dengan suami sekali dia saga. Bagus tak isteri ni? Wajib ke tak wajib jaga suami? Tak wajib. Nisbah wajib, siapa wajib saga tu? Yang sakit tu. Ada adik-beradik tak? Ada bapa tak? Boleh. Isteri bila suami sakit je, hak dia tau. Okey. Cuma dia takkan tak ada perasaan kasih sayang dia. Suami pula suami baik. Ni yang dia khidmat ni. Kalau katalah macam mana pun nak sebut gini, suami sakit, isteri jaga sepatutnya, kemudian katalah tak ada bagi nafkah, isteri pun tak ada nafkah, katalah itu, dia pun nak jaga hidup, nak cari makan, dia pun dah tak sanggup pula. Kos perubatan mahal pula tu. Ni bilik ICU spesialis pula tu, sehari pun 200, 3 bulan nak bayar dengan apa? Yang bulu ketiak. Terpaksa buat keluar. Tu siapa pula nak pergi makan minum, nak tinggal lagi, siapa nak ngasuh dia? Jadi beban tak? Apa hak isteri masa tu? Sekarang nafkah suami memang tak pergi pun pasal sakit. Boleh tak dia pergi minta? Taklid dah ada. Jika saya tidak boleh menerima nafkah, isteri saya bernama sekian-sekian, 4 bulan atau lebih, minta di atas peruntukan tu, taklid, cerai taklid tu, bayar RM10, maka berjatuhlah talak khuluk. Okey, minta jawab agama ni khuluk. Habis dah tinggal. Jadi suami ni baliklah pangkal keluarga dia. Tu anak-anak pun sepatutnya macam mana? Siapa yang wajib nafkah? Bawa pergi semua. Siapa yang wajib nafkah? Dia Tok Wan dia kena bela. Ni lah orang jantan yang sepatutnya kena ambil faham. Ni kita ni, isteri satu, anak-anak tu apa? Hak bawah kita tu, furuk kita tu, furuk tu, semua atas kita tu. Jadi apa-apa tu semua atas kita tu. Besar tak? Ta'zirat ni, tanggungjawab ni besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua orang ni ada tanggungjawab dia. Paling besar orang lelaki ke orang perempuan? Tu orang lelaki. Orang lelaki dia besar tahu mana? Tanggungjawab. Besar tanggungjawab. Tanggungjawab nafkah, tanggungjawab saraan, tanggungjawab bela, jaga, tanggungjawab ilmu, tanggungjawab dakwah, tanggungjawab perang. Semua orang lelaki ni. Besar orang lelaki. Orang perempuan apa? Ada suami bagi je. Suami nak anak, bagi je anak kat dia. Anak mengandung anak je. Tu yang tanggungjawab isteri. Tu support dia. Ada madu, bela, muka manis. Lagi jangan masalahkan dia dengan tanggungjawab dia yang banyak tu. Hal asal syarak macam ni. Syarak asal macam ni. Tapi macam mana? Dah tak ada dah suami yang macam ni. Susah nak cari dah. Yang banyak isteri pula yang macam suami. Suami pula yang macam isteri. Macam tu kot jalan ni. Jadi di atas kata isteri tu dia ada hak situ lah. Dari segi boleh. Cuma ada biasa tengok lah, isteri suami terlantar hospital, habis cukup 4 bulan, isteri pun pergi pejabat agama minta supaya digunakan peruntukan talak tu untuk bercerai khuluk dengan suami. Ada tak? Ada kan? Betul kan? Tak ada orang perempuan buat itu kan? Ada. Bagus je orang. Orang lelaki tak masak nasi boleh tampur kan? Iya. Tu tengin orang jantan ni payah hari tu. Ngaji tak nak, semayang tak nak, ambil duit bini lagi.
tampol lagi, ajar lagi, terima kasih, boleh tak? Sikit lah, nak bagi betul lah. Masyarakat kita dah sampai tahap tu. Untuk tambah lah ketum lah, dadah lah lagi, rokok lagi, apa lagi, minum kedai kopi lagi, dah lah baca Quran pun tak apa boleh. Sikit lah bahasa macam tu kan. Baik kot, tak tahu, ada lagi. Baik, jadi kita masih lagi dalam bab asal kes bagaimana nak menyelesaikan bab nusyuz ni. Jadi nasihatlah kalau ikut asal kita bicara ni, dan kita dalam proses tadi cerita mana nusyuz tak nusyuz, mana tanggungjawab tak tanggungjawab tu. Baik, bila dah dinasihat isteri ni, kata kau ni macam ni gugur nafkah, macam ni kita kabarlah kat dia, nanti gugur gilir. Selagi engkau tak muka manis, aku pergi kat muka pintu. Kalau engkau muka masam, selagi tak muka manis, selagi itulah aku tak wajib gilir kat engkau, selagi itulah nafkah gugur. Jadi aku balik rumah ini muda je lah. Setahun perangai isteri macam tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka pintu. Apa ya, suami boleh balik itu ya, nafkah tak wajib. Kalau isteri ni buat laporan jawab agama pun tak bagi nafkah apa-apa, tak boleh malam, boleh jawab apa? Nusyuz. Kalau orang pejabat agama tu tak kerti hukum, memang bengong kan. PTA pun bengong, memang bengong gila tu saja jadi PTA. Jadi HPA lagi bagus. Bagi tahu kat dia isteri nusyuz pasal apa? Bagi salam, pintu pun tak mau buka. Setahun dah macam ni, dia tak boleh terima madu ni. Jadi tak ingin nafkah ni, kata tak ingin nafkah, dah nusyuz, cik takkan saya ingin nafkah. Dengan nusyuz gugur. Ni baju raya pun tak bagi. Dan nusyuz tu nafkah gugur, baju raya pun gugur weh. Kau tak kerti ke pejabat agama saja kau? Kau sekolah agama dulu. SPM aja. Padahlah bengong. Mula ayat macam tu kan. Saya ni bahasa saya kasar sikit kadang. Saya nak kutuk kerajaan yang tak bagi pendidikan tu, bagi orang macam ni duduk pejabat agama tu masalah tu. Orang tak kerti agama duduk pejabat agama. Ni masalah. Tak selesai masalah. Lepas tu bagi jawatan pegang urusan agama. Hancur agama. Bagi urusan bukan orang yang bukan ahli. Okey. Jadi asal nak sebut nasihat dah tak pakai. Macam mana? Fa'in abad ba'dal wa'zi. Macam mana pun berapa tempoh nasihat ni? Tengoklah. Tengok kita punya nilaian lah. Takkan dah setahun nak biar itu dah. Takkan setahun pening. Dia pun masalah, kita pun masalah, tak? Bergantung tak bertali, payah juga. Bukan bergantung tak bertali, maksudnya kita biarkan dalam keadaan tegang gitu. Maksudnya suasana yang duk panas, korang panas kat aku panas kat hang. Lepas tu tak puas hati orang ni tak ingin nafkah, padahal gugur nafkah. Jadi selesaikan. Macam mana pun bila ada berlaku tak selesai ni, jumpa dia nasihat. Walaupun dia muka masam, walaupun dia jawab keras, pergi duduk itu, cakapkan dia elok. Saya tak bagi nafkah ni pasal awak nusyuz. Nusyuz tu kau tahu tak? Nusyuz ni selalu cakap lembut, sekarang cakap kasar. Selalu muka manis, sekarang muka masam. Selalu cakap apa, beradab muka, sekarang berpaling muka. Selalu pegang-pegang tak apa, ni pegang pun menepih. Selalu tidur menghadap muka, ni menghadap ke dinding. Kalau bagi pun bagi, tapi muka mata berjam, tak pandang muka aku. Serah raga, jiwa tak serah langsung. Ingat pantai peluk ke? Contoh lah, bahasa saya kadang kasar kan. Kalau aku kan tidur dengan bantal, tidur dengan orang, tapi macam tak orang, macam pantai peluk je. Buat apa? Ni gugur nafkah ni. Bagi cerita ada satu. Lagi pun kau mati tak dia? Aku mati tak? Ingat siapa yang lepas daripada azab neraka ni? Siapa yang masuk neraka ni? Mesti ada perhitungan syarak. Di mana kayu ukur dia? Di mana peraturan dia? Siapa yang salah, siapa yang betul ni? Kalau aku salah, betul dengan aku. Sekarang aku nak betul dengan kau. Pasal pada pengajian aku duk faham kau salah sekarang. Bukan aku salah. Aku tahu aku yang betul apa, yang salah apa. Sekarang aku rasa aku tak salah ni. Pasal aku hanya kahwin je dengan sebab tu muka kau punya ni. Sekarang kau yang salah. Kau dengar ni nasihat ni macam ni. Degil tak? Macam mana? Tak ada nama kau, tak ada nama kau lah. Tak ada gilir pun tak ada gilir lah. Degil lah. Tidurlah umum ini awak tu. Tak bagi gilik kat saya pun tak apalah. Saya pun lagi suka seorang. Senang nak baca Quran, nak ibadat. Nak puasa pun tak minta izin awak pun tak apa dah. Kalau dah ada suami payah nak minta izin.
Izin pun bukan bagi. Nafsu kuat kat tu. Okey. Macam-macam dia kata. Mobil-mobil dah dia marah dia. Kata apa ikut dah dia nak cakap ha. Ha. Fahim abad. Nasihat pun tak mau. Macam mana? Ha. Biar lama-lama pun tak boleh. Okey, apa kaedah dia? Fahim abad ba'dal wa'zi illa nusyuza, melainkan nusyuz apa nak buat? Hajaroha. Hendaklah hijrah, tinggal ia suami zaujah. Tinggal pun mana? Fi madji'iha, di tempat tidurnya. Maksudnya kalau kata bermalam, katalah masih bagi gilir, katalah kita kata bagi gilir untuk bermalam, macam mana? Terus tidur dalam bilik, tidur luar bilik. Kalau tidur luar bilik lagi dia seronoknya, pergilah, aku pun tak ada hati dah dengan kau. Ini memang masalah. Itu akan langkah ketiga tu. Tapi kalau kata selalunya memang suami baik memang suami baik. Sekarang tengok muka macam ni, dia pun tak ada apa-apa selera. Suami pun duduk dekat sofa, pilih sofa, duduk kat depan rumah, buat apa? Pegang tasbih, zikir, baca Quran, baca. Untuk sembahyang 2 rakaat, tak masuk bilik pun. Pergi salam naik lagi. Suami orang takwa. Bilik lagi. Kita cerita contoh orang takwa kan. Nak bagi cerita contoh keluarga misalnya, dia cerita suami takwa ni, isteri yang buat perangai. Kita cerita tu kan. Suami pun sembahyang lagi. Mengantuk tidur pun keadaan duduk zikir. Bangun sembahyang lagi. Ya Allah lembutkan hati dia, ya Allah terima ni. Tapi nak tidur pimah tu tak sekali. Bilik kosong, tak masuk. Ada teringin, isteri tu ada kan. Biar kan, pasal nak jaga dia. Dan jangan tak tahu orang perempuan ni, kalau dia memang kasih lagi kat isteri, kat suami dia pun orang baik. Kalau tinggal tempat tidur macam tu, dia terasa tak? Terasa? Bila terasa buat macam mana? Abang, apa tidur kat sofa tu? Marilah. Okey. Tak apa, ada sampai witir 3 rakaat lagi, tunggu sekejap. Memang ada pun, tak habis lagi sampai witir. Dia pun duduk sebelah, tu abang, tak nak tidur bilik ke? Ada witir lagi 3 rakaat, tidurlah dulu, nanti saya datang. Dia tunggu je. Kita boleh jom tidur. Okey tu. Yang tu okey tu. Lepas tu baik lah. Esok boleh buat madu iya dengar. Boleh. Tapi syarat dia apa? Kalau contoh saya bagi tu, suami kena baik tak? Memang suami ni kena orang baik macam saya cakap tu. Memang isteri tak akan argue apa yang kita buat. Betul tak? Setuju tak? Memang suami ni orang baik. Nak kata apa lagi? Kita yang jahat. Kita nanti kita menangis, ya Allah, awak dah degi aku ni. Suami baik macam ni pun aku tak mau terima dia. Madu pun orang baik. Aku pun kenal dengan siapa suami yang aku kahwin. Memang perempuan tu baik. Dulu berkawan dah pun. Tapi bila dia berkahwin, aku tak boleh terima. Kawan boleh, kahwin tak boleh. Ini tak betul ni. Sepatutnya bila kawan boleh, kahwin dengan suami jadi madu pula. Lagi hubungan akrab, betul tak? Kalau dulu takat kawan aja, sekarang kahwin. Okey. Merampas ke? Rampas ni ambil hak yang bukan hak dia, itu baru rampas. Sekarang bila dah kahwin, bukan rampas. Memang dia sekarang settle isteri, dia ada hak tak dengan suami, bukan rampas. Suami yang memang suami wajib tunaikan hak tu, dan isteri ni dari segi hak, dia terpaksa hak asalnya mutlak suami itu gilir ke dia, hak ke dia. Tapi bila suami berkahwin, ada hak yang suami itu gilir dia bukan kepada isteri ni. Dia kena faham, itu bukan hak dia. Kalau suami ni katalah macam ni, bila kahwin baru, dia nak jaga isteri muda tu, katalah itu, dia bermalam 5 hari sini 2 hari sana, katalah macam tu, sewil punya urusan. Yang bini tua ni kena kata macam ni, kata apa? Abang, kenapa abang 5 hari kat saya, 2 hari kat sana? Dan kau bini tua, anak-anak pun ramai, sana tak ada anak apa lagi. Tak betul tu bang, zalim tu. Bukan kira anak nak bagi gilir ni bang, gilir ni kira isteri, bukan kira anak. Walaupun anak saya 15 melalui abang, anak yang tu tak ada anak seorang pun lagi pasal baru kahwin. Kalau saya semalam lah kat dia. Abang bagi saya 5 malam kat saya, kat dia 3 malam, 2 malam. Abang zalim ni, nama dia. Abang jangan buat macam ni bang, berdosa bang. Abang buatlah apa yang sepatutnya.
Baik isterinya ni. Inilah kewajipan isteri yang soleha kena cakap kat suami dia. Bukan seronok, aku 5 hari, kau 2 hari pada dengan kau. Jadi nak second wife sangat. Aku 5 hari. Siap jumpa untuk bohong siam pula tu. Kalau boleh bercerai. Tambah pula ni, suami pula mohon. Dalam hati seronok je. Baru kau tahu. Bini pertama, aku dah lama khidmat kat kau. Aku tahulah apa yang baik. Ini masak pun tak pandai. Jaga hati lelaki pun tak pandai. Tak lama hari esok bercerai lah tu. Dengki lah nama tu. Sifat mazlumah lah. Tak ngaji tasawuf tu. Habis dah amalan. Al-hasadu ya'kulul hasanah. Habis lingkup. Syaitan tepuk tangan je. Yeah. Nafsu tepuk tangan je. Habis lingkup. Yang ni yang nak dibetulkan ni dalam masyarakat ni. Nak harmoni kan, bagi semua cantik. Betul tauhid, betul tasawuf, betul macam mana nak, kena memang kena dasar ada ilmu, faham, kena Allah Ta'ala. Okey, jadi kalau dia tak mau ni, tinggal tempat tidur. Lepas tu wahwa kata dia, masuk ke tempat tidur ni ialah firashuha. Masuk masjid ni firash, hamparan. Bahasa kita tempat tidur lah, hamparan. Fala yudaji'uha fihi, maka janganlah tidur sepemparingan fihi padanya pada firash. Wa hajranuha bil kalam haramun fima zada ala salasi ayam. Baik, tinggal ni tinggal tempat tidur je, tapi bercakap kena bercakap. Pasal interaksi percakapan kena, nasihat dia cakap dia. Di sebelah suami macam ni macam mana? Dia pun kena faham orang bengkok ialah bengkok, nak bagi lurus dia tak boleh dengan keras, nanti patah. Bengkok macam mana? Nasihat, cakap hari-hari. Cakap hari-hari nasihat. Saya ni suami, awak ni isteri, salah buat muka masam ni. Yang ni nusyus. Takwalah pada Allah Ta'ala. Tak apalah, saya nak keluar lagi sembahyang. Balik rumah, baca Quran, tengok muka masam lagi. Tak habis lagi muka masam ni. Nasihat. Jadi tinggal apa? Tinggal tempat tidur. Cakap ni saya sebut ni, maksudnya kita tak tinggal dia lah, taklah kunci pintu tinggal dia, tak, pasal dia takkan jadi baik macam tu. Duduk je kat rumah tu, bagi kat masa kat dia, nasihat sampai dia boleh terima. Jadi tinggalkan dia dengan percakapan haram. Pasal apa? Bila tinggal bercakap, syaitan akan main peranan kat hati dia. Habis. Dan dia bercakap dengan orang lain pula. Masuk pula grup kawan dia. Waktu kawan pula bagi komen macam-macam. Waktu ambil potongan TV3 yang nona celaka tu. Kau cakap kat suami kau macam ni. Kepala otak kau habis lingkup. Jadi jangan tinggal bercakap dengan dia. Jadi tinggalkan bercakap, haramun fima zada ala salasati ayam. Baik, lebih pada 3 hari haram. Jadi maksudnya tak cakap sehari, untuk ajar adab dengan dia. Masuk dalam rumah tapi tak bercakap. Selagi dia tak muka manis, tak bercakap dengan dia. Kita pun buat kering je. Muka kita manis lah, supaya tak menakutkan dia kan. Tengok dia muka pun tak apa nak tengok kita. Kita buat kita lah, sembahyang, tasbih, zikir, baca Quran. Waktu rehat lah, sembahyang, sedih untuk pergi sembahyang pergi. Tapi mulut tak bercakap, diam 1 hari, 2 hari, tak apa lagi. Dan bila tak bercakap, macam orang perempuan kalau suami tak bercakap langsung 2 hari, 3 hari, macam jadi apa? Tak ada rasa apa-apa, relax je. Ataupun macam ni, suami pun bukan pernah cakap apa-apa katanya. Dia tak bercakap pun tak apa, sakit hati je dia bercakap. Yang tu dah teruk tu. Teruk tu lagi di tahap 3. Fi mazada ala sajadiyah. Wa qala fi rawdah, berkata oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, innahu fil hajri bi ghairi udhrin syar'iyyin wa illa fala tahrumun ziyadatu ala salasati. Kata Imam Nawawi, innahu, bahwasanya tarku kalam ni ataupun hajranuha bil kalam, tinggalkan isteri bercakap dengan sembang dengan dia, fil hajri, pada masalah tinggal ni, bi ghairi udhrin syar'iyyin, yang haram lebih daripada 3 hari ni ialah dengan tanpa ada uzur syarak. Tak ada uzur syarak, kita tak bercakap apa langsung dengan dia, pula tu atau masuk bermusuh, kelahi, ada benda kita tak setuju dengan dia, duduk serumah sebilik pula tu. Kalau tak ada uzur syar'i haram. Wa ila, sekian tidak, maksudnya kalau ada uzur syar'i, fala tahrumu ziyaratu ala salasati ayyam, maka tak haram ia
ziyadah tu tak haram lah oleh tambah apa, tambahkan tak bercakap lebih daripada 3 hari, ala salasah di atas 3, lepas lebih daripada 3 hari tak haram. Jadi antara uzur syar'i kalau kita faham dengan Nawawi nak sebut ni, masalah apa? Masalah nusyus. 1 hari diam, 2 hari diam, 3 hari diam, 4 hari diam, isteri masih lagi muka masam, macam mana? Selagi dia tak muka manis, saya bercakap dengan dia. Macam mana pun, kalau setengah ulama' dia bagi syarahan macam ni, dia isteri, suami kena ada psikologi dan kena bijak tak. Maksudnya suami dalam kes ni mesti sangat bijak. Macam apa? Dia kena faham isteri dia, apa kehendak isteri dia, dan bagaimana cara nak memulihkan isteri dia. Psikologi dia mesti tinggi. Maksudnya ada orang perempuan yang kadang tinggal bercakap, dia jadi susah hati, dia akan jadi baik. Ada yang tinggal tempat tidur, cukup dah. Ada yang tak payah buat benda-benda tu, nasihat je, dia jadi baik terus. Nasihat je, suruh dia bagi fikir, baik terus. Ataupun jamu makan nasi, jom kita pergi Hadramaut, jom. Balik-balik tu elok terus, abang bila nak bawa madu? Terus kena Hadramaut, habis. Rupanya kecil hati pasal tak nak bawa pergi Hadramaut je, bukan masalah bini. Tu ke apa abang ingat saya marah sangat ke abang kawan lain? Tak ada marah lah, saya kecil hati pasal abang tak pernah bawa tu. Saya dah minta 10 kali abang tak pernah bawa. Tu ke lain kali khabar lah, khabar banyak kali dah. Okey, tak apa, selesai lah. Contoh ya, bagi menunjukkan mesra sikit kan. Ada yang macam tu ya, dah padan dah, kadang nasihat ya, jadi baik dah. Kadang kita tak tidur sebilik ya, malam tu juga selesai. Kita tidur pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Dia tengok kita kat luar lagi, tengok pun duduk semayang, duduk baca Quran, duduk zikir, duduk istighfar, duduk selawat, duduk telah kitab. Tak tidur-tidur lagi, sampai ke cerah tak tidur lagi. Orang lagi sembahyang subuh, balik dalam kendak kitab lagi. Kita tidur-tidur suami aku ni, apa nak jadi ni? Takkan tak bercakap langsung lah, abang ni pasal apa tak tidur bilik ni? Mesti dia nak mendekati kita, mesti dia nak cakap selua-selua. Kalau dia kasar pun, abang pasal apa tak tidur bilik? Macam mana tidur bilik? Macam sainga je, saya kena cakar lagi, apa tahu. Tak berani teman. Alah abang ni ngada-ngada pula, ngada-ngada lah. Yelah, tengok muka masam je. Kalau muka masam nak sikit, kenapa abang tak cerita? Sudah lah tu, kalau cerita kan dah tahu pun, apa masalahnya? Masalah lah sikit, terguris hati ni. Terguris hati. Betul luka? Banyak mana luka? Tampar ni. Saja saya nak bagi dialog tu ikut dah yang saya nak cakap ni, bukan ada rancang apa-apa pun. Nak kata apa-apa yang berlaku tu macam mana? Bagi dia harmoni harmoni kan dia. Pasal memang tujuan pun nak bagi jadi baik, bukan nak bagi jadi kelahi. Carilah jalan nak bagi baik. Macam mana pun mesti dasar dia takwa. Prinsip dia akan nak dirikan syariat, nak betulkan orang yang tak betul atas jalan syariat supaya jalan betul. Dan kita pun memang duk bawa nak kondak dia atas jalan betul. Okey, baru selesai. Kalau bukan atas matlamat itu, memang hancur. Memang bak retak menunggu belah. Baik. Fa in aqamat alaihi ain ala nusyuzi bi takarrurihi minha hajaraha wa daraba. Asal saya nak sebut tadi ialah suami ni dia kena bijak lah, tengoklah apa hal yang ada pada isteri yang dengan yang ni menyebabkan dia boleh jadi baik. Cari jalan sikit lah, macam mana boleh diplomasikan dia. Tak pun dia tengah muka masam apa tu, waktu nak tidur apa, kalau ikut boleh tinggal bilik apa, katalah sampai tak tu, pergi pegang tangan dia, apa, cium tangan kan, beli rantai tu, rantai emas lah, bukan rantai kapal, buat apa, pasang kat dia. Untuk diamnya, tinggal duduk kat depan. Astagfirullah Rabbi, Astagfirullah Rabbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Munajat je, Allah yang bagi lembut hati dia. Bagi Allah ajar, Allah saja yang tunaikan hajat kita. Allah ya, semua boleh lembut hati. Kita bodek dengan harta benda pun bukan nak bagi dia lemah dengan harta benda. Itu asbab yang bagi lembut hati siapa? Allah tak? Tadi kita duduk tu lagi dia main menghadap. Abang, ni apa ni? Present. Selalu tak pernah beli present pun, sajalah nak bagi. Nak tengok muka masam je. Ni isteri barunya ke isteri lamanya? Untuk awak lah tu, isteri baru yang lama. Terima kasih lah. Tak tidur bilik ke?
Muka masam je. Tak masam lah ni, dapat ni. Oh, punya kena dapat ni. Ada orang perempuan macam tu tau. Jadi kena cari psikologi sikit. Kadang-kadang kena puji je. Saya kahwin baru pun, bila saya kahwin baru saya tahu apa dia. Memang tak ada orang perempuan macam awak. Saya duk sangka ada orang yang melebihi awak. Satu saya kahwin, rupanya jauh meleset sangkaan saya. Tapi saya ceritakan buruk orang, berdosa, mengumpat. Saya mengaji, saya bukan tak tahu. Saya tak perlulah cerita apa yang tak elok tu. Tapi awak adalah isteri saya yang saya akan ingat dulu kini selamanya. Nak model ke apa ke, cuma pasal lah kau. Saya nak bagi contoh ayat tu. Kemudian dia bila kena ayat macam tu macam dia seronok tak? Masak, memang kau lebih masak. Akhlak, memang kau lebih akhlak. Ilmu, nama dia ustazah, kau tak ustazah tapi kau baca Quran lagi pasir pada dia. Ini dengan sebab engkau dah lahirkan anak 5 orang anak untuk aku, yang dia belum lagi. Jadi memang dalam hatiku masih engkau. Walaupun ini isteri, gila kena bagi, nafkah kena bagi, tapi jangan tak tahu, tak pernah kasih sayang kau dan kau terkeluar pada hatiku. Ayat cinta sikit kan dekat dia, menunjukkan kita caring kan dia, kita suka kat dia. Kita kahwin tu bukan tak suka kat dia, pasal yang ni pun kita suka juga. Macam kita minat satu kitab, kita beli. Untuk beli kitab lain, adakah maksudnya kitab ni kita pinggirkan dia? Tak, yang ni minat, beli jugalah, lawa, cantik, kemas, best, isi dia begitu meyakinkan. Patut kan. Belilah kitab tu, boleh. Dah ada kereta satu, tengok kereta ni murah pula, comel lah tu, beli lah. Tambah orang bagi peri, ambil lah kereta tu. Adakah bermakna yang lama tu kita nak abaikan dia? Tidak. Yang ni pun bela, yang ni pun bela. Dah 2 lah sekarang. Cuma dulu 1, sekarang ada 2. Bila basuh kereta ni tak ada basuh kereta ni, basuh kereta ni tak ada basuh kereta ni, ada gilir lah sikit, itu je. Bukan maksudnya sisihkan dia. Bagi ayat macam tu. Kata, kalau sikit lagi nak sebut ni, tadi saya sebut apa, bab tetamu datang kan, kita tak kenal, kita jamu makan lah. Sikit lagi ayat macam ni. Kalau kita anak sulung, untuk mak kita Salim dapat adik, seronok tak dapat adik? Tak seronok ke? Dapat adik pericik dong ni mampus. Pasal apa? Nanti mak duk dukung adik je, tak dukung kakak. Macam tu ke? Ada kakak macam tu lah sini? Ada? Katok lagi sekali tu. Dapat adik sayang tak? Tak jealous ke mak duk sokong adik je? Menyusu pun nak bagi menyusu ke adik je. Kakak dah tak boleh menyusu dah. Dah kakak dah besar nak menyusu lagu ni. Ni hak adik dah sekarang. Tek pun ada 2 je. Kalau ada 4 tak apalah. Macam tek kucing ada 6, 8. Sorry saya buat lawak tu kan. Jadi dah bagi ke adik, kakak tak boleh lah share. Betul tak? Jadi dukung pun peluk pun ke adik lah. Ada adik ni kecil, yang ni besar. Boleh faham saya cakap kan? Marah tak kakak ni? Tak marah. Tapi sekarang masa kasih sayang nak kena bagi 2 je tak? Perhatian pun nak keberadaan masa waktu sembang pun dah bagi 2 je tak? Kalau 4 akan bagi 4 adik-adik je tak? Jelas tak? Tak jelas lah. Dapat adik seronok lagi tak? Dapat adik lagi. Semua adik perempuan ni sebelum ni, dapat adik lelaki pula. Seronok tak? Yes. Dapat adik lelaki. Cerita satu kampung. Pasal apa? Dapat adik lelaki, dapat adik lelaki, dapat adik lelaki, dapat adik. Seronok ke marah? Seronok. Untuk dapat madu seronok tak? Macam tu lah sebetulnya. Dapat madu. Ada lagi. Pasal apa? Pasal saya nak cerita kondisi tu. Pasal bila dapat adik, masa mak bapak dah kena bagi 2 dengan kita, betul tak? Betul tak? Bila madu, maksudnya suami kena bagi masa 2 dah dengan isteri, betul tak? Macam tu lah kondisi dia. Saya nak cerita tu sama tang tu lah. Tang bagi 2 tu. Sayang pun agak-agak nanti mak sayang lebih kat kita, mak sayang lebih kat adik. Belum tentu, betul tak? Kadang-kadang mak sayang kat kakak lagi. Pasal apa? Kakak ambil berat dengan adik, kakak duk bagi susu adik, kakak duk ayun adik, kakak peluk adik,
Betul? Tak, prinsip yang sama ya. Kalau suami kahwin lain, isteri yang pertama ni pula caring lebih daripada isteri yang kedua ni. Kenapa tak bawa adik madu saya sekali abang? Takut kau kelahi. Wish, kelahi pula abang ni. Buat apa kelahi? Kau apa? Dapat apa? Kawan syaitan aja. Bawa mari. Bawa mari. Betul, lama tak bawa ni. Demam ke? Ni saya ada bawa nasi kabur ni. Hantar ni makan. Bawa pergi kat dia. Dia orang Kelantan dia try tengok orang Perak buat nasi kabur macam ni, orang Perak dapat komen contoh kita caring lebih kat dia, bagi bubur, bagi kuih, bagi hani bagi abang kira assalamualaikum kat adik. Kalau tu yang kalau adik lah, kalau kakak bagi assalamualaikum kat akak ya. Macam suami nanti sayang lebih apa, nak menunjukkan isteri pertama ni dia ambil kasih sayang, ambil berat dengan madu dia lebih daripada madu tu sendiri dengan kakak dia. Suami nanti sayang apa? Sayang hak isteri bini baru ke bini lama? Bini lama. Bini baru? Bini lama. Bini lama lagi sayang. Maksud apa? Walaupun yang ni dapat macam mana? Yang ni bagus lagi rupanya. Yang ni pula masang muka. Ni nak bodek lah ni, bagi nasi kabur ni. Pula yang ni pula. Kau ni jangan cakap macam tu. Kawan tu bagi ikhlas. Saya tahu ikhlas tak ikhlas. Bini pertama tak ada ikhlasnya. Astagfirullah. Siapa nak kondak tu? Siapa nak kondak tu? Suami. Engkau jangan merepek. Aku tahu bisnes aku dah lama hidup dengan dia. Anak 5 tak? 5 kalau satu orang mengandung dengan beranak, kalau selang setahun untuk mengandung, setahun 9 bulan, bola purata 2 tahun. Sepatutnya dah kurang-kurang laki-laki 10 tahun aku hidup dengan dia. Aku tahu perangai dia lagu mana. Engkau bawa aku hidup dengan kau 2 bulan. Engkau kata tahu nak bodek. Aku tahu perangai dia bukan macam tu. Bertobatlah, jangan cakap macam tu. Berdosa. Engkau fitnah dia. Salah ke tak? Berdosa. Sepatutnya dia dah bagi ni terima kasih. Engkau balaslah satu kat dia. Ajar satu akhlak kat dia. Siapa kena kondak tu? Suami. Jangan suami senyum pula. Biar dia orang kelahi. Bodoh ya suami. Ajar dia bagi jadi baik. Kalau macam ni filem masuk Nona best tak? Best. Tapi dalam Nona tak ada filem macam ni. Memang tak keluarnya. Dia keluar negatif lah. Semua kelahi. Semua bertopi. Kelahi lagi. Orang tak kelahi pun jadi kelahi. Betul tak? Tu celaka tak Nona ni? Kalau ada line boleh telefon tu, celaka Nona. Bubuh tu. Bagi kata, bagilah cerita positif sikit supaya masyarakat dah lah berserabut macam-macam dengan Wahabi, dengan Syiah apa, dengan liberal lah apa. Bagilah ajar Islamik punya keluarga betul-betul. Tak ada kalau bagi kami buat filem. Siapa? Guru-guru kafar, Perak. Guru Sanawi Dadi cara buat filem kata. Ingat kami tak kata buat filem apa? Ustaz Rozaini bergarah. Setuju? Betul tak setuju? Okey. Nak cerita ni saja lagi ceria, tapi kadang-kadang cerita macam tu dia cerita positif seronok, betul tak? Cerita-cerita imaniah ni dia best ni. Cerita membawa pada arah iman takwa ni seronok ni. Satu surat khabar ni kalau cerita hari-hari cerita iman takwa macam mana? Best tak? Kemalangan tu kecil kemalangan jalan raya. Pembunuhan kecil macam mana dia cerita ada kuliah kursus apa-apa majlis ilmu tu kecil yang besar apa? Pembunuhan 14 juta 2.6 bilion. Pening dia tengok je. Macam mana saya nak cerita ni peranan surat khabar, ni peranan media. Media ni benda buruk pun apa? Saya kan diam kan. Yang mana kena selesai lah kan. Tapi nak bentuk masyarakat jadi baik macam mana? Jangan berserabutkan dengan benda yang buruk yang sedikit tu kita sebar di satu dunia. Tapi sebarkan benda baik supaya orang yang jahat pun jadi baik walaupun dalam suasana yang tak baik. Dia punya teori nak bagi buat masyarakat yang ni. Yang ni penyebar pemikiran rakyat. Dah ni penyebar pemikiran surat khabar. Dia pecah belah, bukan penyebar pemikiran rakyat. Kalau penyebar pemikiran iman dan takwa, lagi best. Maksudnya hari-hari cerita iman takwa. Krisis rumah tangga, menyelesaikan dia macam ni. Cerita positif dia semua.
Cerita semua ambil contoh baik-baik. Cerita contoh tak baik tak masuk langsung. Buka majalah ni semua cerita baik je. Jangan buka ni semua kelahi je. Okey, siap. Baik, macam mana pun atas kaedah tahap ketiga ni kata dia fa'in aqama alaihi nusyuz bitakarrurihi, dengan mengulang-ulangkan nusyuz minha daripada zaujah, hajaraha wa darabaha, hendaklah meninggal dia suami akan isteri dia, wa darabaha, dan boleh tahap pukul. Dan pukul ni kata dia darba ta'dibin laha, pukul mengajar adab laha bagi zaujah. Pukul tu darba ta'dibin, tu mafhum mutlak bagi darabaha, darba ta'dibin, pukul sebagai pukul adab. Bila pukul adab, suami sekali lagi kena ada psikologi kebijaksanaan, nak tengok orang perempuan ni macam mana keadaan dia. Pasal ada orang perempuan dia memang kadang-kadang tak payah tinggal tempat tidur, cakap dah cukup. Kadang-kadang saya bagi contoh dia, bagi gelang je. Kadang bagi makan antara maut je, cantik lah tu. Kadang-kadang tinggal cakap okey, tinggal tempat tidur semalam dah cukup lah untuk jadi baik. Ada tahap kena pukul. Dan ada orang perempuan pukul pun tak guna je. Lagi pukul lagi dia keras, lagi pukul lagi dia bangkang, lagi pukul lagi dia lari rumah pula. Tambah pula dia pukul, dia ada black belt karate 7 dan. Macam mana? Kita baru pak dia kakak. Bagi ada akal. Mempunyai silat gayung. Apa? Tali pinggang merah, cula hitam 3. Tak faham ke dah saya sebut apa. Baik. Hajarah, dan pukul ta'dib. Baik. Jadi pukul pun kalau ikut dalam kitab-kitab disyarah, bila pukul adab ni maksudnya pukul sekadar untuk macam kita pukul anak. Pukul anak pun kadang-kadang kita pukul lebih tak? Jaga juga, yang ni pun salah tak? Pasal kita pukul anak ni bukan pukul bagi patah apa tak, pukul untuk ajar adab. Jadi dia kena teknikal pukul tu sikit lagi betul. Isteri pun sudah tengok tahap isteri. Ada isteri yang kalau tak perlu pukul, tak payah pukul, tak payah pukul. Jentik telinga apa badan kat dia, tak payah jentik. Kita paling muka dia tengok kita buat macam ni, tak payah pukul. Terasa hati lah tak? Saya silap dia menangis seorang-seorang tu. Siapa abang? Saya jahat sangat ke saya? Jahat tak jahat, muka macam ni nama dia nusyuz. Satu saya buat maaf kata saya ingat tak apa. Okey dah, ada pukul, ada pukul. Kalau kita dia pun lain style tu. Saya dia celing saja. Apa nak dia jeling mata? Saya suami tak? Maaf bang. Dia faham. Saya ada benda tak kena. Kalau kata sampai tahap tu, kalau dia apa kita kalau dah dia juga, saya suami tak? Apa suami? Suami macam ni tak guna. Apa dia? Kau nampak ni? Kau nampak ni? Memang kacau lah macam ni. Tuan-tuan, kalau macam tu punya perangai, tuan-tuan tak payah teruskan lah. Selalunya memang kacau lah. Yang ni selagi tak boleh selesai, tambah dia. Jadi kalau kita faham ni, nak dibaikkan dia sebenarnya apa? Hati dia. Jadi cik jalan nak betulkan hati dia. Kalau kita pukul jasad dia saja, hati tak terima. Kalau kita kuat sekali pun, kita badan besar ni, dia besar ni, macam mana? Dia jadi tu dah. Pegang kepala dia tu, dia pukul tak sampai. Pukul. Jatuh gitu ya. Dia main ni sepak tak jatuh, plop jatuh. Dia urut lah. Ada susah hati kita cari tu bidak apa pula dah urut dia pula, payah itu. Jadi apa susah-susah pukul dia? Kadang tak payah pun. Dia cari jalan yang macam mana minat hati dia. Jadi kenalilah isteri anda. Ayat dia tu. Kenalilah di mana kesukaan dia, di mana kebencian dia. Jadi kalau dia tak suka kita tu, macam mana nak bagi dia baik balik? Kalau dulu-dulu pengalaman pernah dia tak suka kat kita, tu dia jadi suka tahu mana, dan apa dia suka. Kena satu lah. Siapa kena bijak macam ni?
suami. Tapi jangan tak tahu dengar saya sebut. Selalunya yang bijak macam ni isteri. Dia yang tahu suami suka apa, suami tak suka apa. Isteri yang pandai. Suami banyak tengin. Dia tak faham soal isteri punya isyarat. Isyarat isteri tu dia tak faham. Ni payah kita ni. Yang ni tak salah berangan lah nak kahwin dua. Kau satu tu padan lah. Pasal dia yang manage kau, bukan kau manage dia. Dia yang recognize kita, dia yang kenal kita, dia yang kenali kita. Kita tak kenali dia rupanya. Tak salah kahwin dua. Pening aja. Kalau kita nak kahwin dua, mesti kita kenali dia. Kita tahu hati budi dia. Kita tahu kesukaan dia. Kita tahu kemarahan dia. Kita tahu nak baik dengan dia macam mana. Kita tahu nak cakap dia macam mana. Itu kau kahwin lah 4 sekali pun tak ada masalah. Jadi kalau nak faham ni, nak kahwin dua ni mesti apa? Cerdik tak? Pandai tak? Boleh urus tak? Tahu isteri tak? Semua kenal. Yang ni baru satu isteri tau. Dua isteri so, dua ragam tau. Agak-agak sama ke? Orang perempuan sama ke? Kadang-kadang dia orang duduk, kalau kata duduk sebilik ke lagi? Bukan madu lagi tu. Oh kawan. Kadang duduk sebelah pun. Kata aku. Dia ada geng tak tau. Orang lelaki pun jangan ada geng tau. Orang perempuan jangan. Dia ada geng tau. Yang ni geng. Ni tak jemput lah geng ni. Ni geng lain. Orang perempuan dia macam tu. Dia sensitiviti kejiwaan dia besar berbanding dengan orang lelaki. Satu syarak ajar macam ni. Nasihat untuk tinggal tempat tidur, tinggal bercakap, atau tempat tinggal bercakap. Tu baru tahap pukul. Pukul pun dobit dia itulah. Pukul ajar adab, dan jangan pukul yang mencederakan. Dan pukul tu bukan di muka. Pukul bukan di muka. Kita belajar bab jenayat, memang dilarang sama sekali pukul muka. Macam muka kita ni ada beberapa panca indera yang begitu sensitif. Pendengaran ada, penglihatan ada, pendengaran, bau, rasa lidah, ni otak ni. Pampar ni bergegar kepala ni boleh hilang memori je. 30 juzuk Quran jadi 15 juzuk lah. Ya. Tampar ni boleh lekang ni. Longgar habis. Kalau kita belajar, katalah misalnya ni boleh tengok jarak 10 meter boleh membaca. Tampar je dikurang jadi 5 meter. Kadar tu tak boleh baca dah. Kena bayar imbuh. Pasal sebelah ni kalau dia hilang penglihatan 50 ekor unta. Dua penglihatan ni 100 ekor unta dia dia. Sebelah ni 50 ekor unta. Tampar ni yang ni hilang keupayaan. Selalu boleh lihat 10 meter, sekarang boleh 5 meter boleh baca dengan saiz yang dulunya boleh baca. Jarak 110 meter. Kena bayar harga 25 ekor unta. Separuh keupayaan tu kena bayar suami. Suami kena bayar. Mahkamah syariah, mahkamah Islam. Negara Islam. Negara kita tak ada undang-undang tu, tapi nak kata kalau tak ada sini pun sana kira. Satu, jangan pukul muka. Pukul pun badannya. Pukul pun dengan kayu, kan? Pukul pakai alat ni bahaya daripada pukul pakai tangan. Pakai kayu ke, jangan. Pakai dia alat ni lebih, dia kalau bahasa sains, pasal kita pukul tangan, dia panjang ni, dia punya momentum dia tak kuat tau. Terhad dekat tu je. Tapi bila panjang macam momentum dia. Tengok dia punya. Lama pula berat lah macam. Oh, siap. Satu momentum tangan dengan momentum kaki mana besar? Momentum faham tak? Tak faham? Untuk sediam sudah. Saya nak syarah. Ni fiziknya istilah kan. Satu kaki tambahlah kaki besar tu. Sekali kelas sepak kena kat muka kau macam mana? Patah tengkuk. Pasal apa? Dia punya momentum kuat. Cerita momentum sikit. Satu tangan, kau nak pukul tangan pun pukul apa? Tangan yang disuruh pukul tangan, pukul kaki. Muka jangan usik. Tapi perangai manusia ni paling sedap apa? Muka apa dulu, muka dulu lah. Tak, muka tak disuruh pukul. Nah, pukul dia memang mengundang bahaya. Memang mengundang bahaya. Lagipun dia banyak anggota sensitif, dan silap-silap dia boleh menyebabkan hilang keupayaan ataupun silap-silap buta, pekak, bisu atau seumpama tu. Yang tu kalau hilang, tampar-tampar tak boleh bercakap. 100 ekor unta dia. Tak bayar sini, bayar sana. Sana tu akhirat esok lah. Macam tu tak dibenarkan pukul macam tu. Agak-agak dah tak boleh bela, cakap pun tak pakai. Betul? Tinggal pun tak jadi apa. Katalah tahap pukul pun tak jadi apa-apa. Lagi pukul, lagi degil,
lagi dia tak suka dengan kita, lagi dia benci, macam mana? Gugur nafkah, dia sampai tahap nanti kena bercerai. Dan bercerai tu sama ada dengan talak ataupun dengan khulu'. Tu nanti ke depan bab khulu', insya-Allah. Baik, wa in afdha darbuha ila talafi wajaba warmu. Dia bagi ayat ringkas je. Kata dia sekiranya membawa atau mengundang boleh memukulkan isteri ini ila talafi hingga kepada kebinasaan, patah tangan, kaki, jari atau seumpamanya. Ini saya beri contoh suami kepada isteri, wajabal gharmu, wajib oleh bayaran, nanti rugi bayaran. Bayaran ni apa? Kalau istilah dalam bab jinayat dipanggil bayaran ni dipanggil diat. Kalau tak diat pun dipanggil tu gharmu. Kena bayar satu bayaran, ganti rugi di atas apa kecederaan, tambah pula luka. Berapa luka kena bayar. Kalau aksiden orang ni katalah luka di tangan, di bahu, pasal dia penyebabnya, kos perubatan berapa, waktu berapa kelumpuhan keupayaan tangan dengan sebab luka di situ, tambah pula pada otot-otot utama, tambah pula dia punya tendon dia putus, kena ikat pula tangan pula asal macam ni jadi bengkok macam ni, dah tak boleh betul lah, yang ni tak betul. Pasal apa? Pasal kena potong tangan, jari, sambung pun dia tak sempurna dah, berapa cacat dia tu, semua kena bayar. Siapa kena bayar? Kalau suami yang menceritakan isteri, suami kena bayar. Satu, jangan pukul sampai tahap tu. Itu kita bagi contoh suami ke isteri. Kalau isteri pula yang terrornya, dia yang sepak suami dia macam, oh awak nak kahwin satu lagi ya, mari kita bertarung dulu. I challenge you. If you win, I accept you. If you lose, I get lost with you. Okay. Itu semua. Lawan lah ketepuk punya pakar punya. Tak tahu pun isteri pandai silat. Punya karate do dulu. Kita baru taekwondo je, kita baru kalimat coklat, dia hitam 7 dan karate. Ya. Contohlah kan, awak cerita kungfu ni. Habis-habis dia main pisau pula, main senjata. Cuk dia kata kau nak kahwin dua ya. Cap dia tarik, pap dia potong, habis tak ada yang tinggal. Faham tak? 100 ekor unta isteri kena bayar suami. Puas hati aku, puas hati dengan kau sekali mana. Jangan buat tindakan bodoh lah. Itulah ayat ni. Cuma undang-undang kita tak ada hukum syarak. Tak ada lah, diat ni tak ada lah. Tak pernah tergambar pun. Kalau belajar pun ada dalam kitab je. Pelaksanaan macam ni. Macam mana pun kita beriman akhirat esok Allah Ta'ala bagi adil lah. Sangat adil. Misqala zarrah, khair atau syar, semua dibalas. Ustaz, kalau kecederaan yang berlaku bukan atas cacat tertenjak akan suami kita dalam apa dia? Cacat je lah. Contohnya, saya kata kalau dia nak bukan lagi juga, tapi kita kena berjalan menyepak kepada dia itu kena kepada dia. Ya. Yang bersangkutan menyebabkan kecederaan. Dari segi hukum, ya, kena juga. Pasal sebab kena tu, walaupun tak direct, dia kena indirect lah. Katalah dia mengamuk-ngamuk, dia sepaknya, dia sepak tiang tu, isteri duduk bawah binaan tu, sepak tiang tu patah, mata isteri. Habis untuk patah tangan, duduk macam tu, macam suami bayar semua ganti rugi kat dia. Dan kau mengamuk memang kau tak sepak isteri, tapi kau sepak tiang, rupanya bayar mahal lagi daripada sepak isteri. Orang tu jangan buat pasal, Satu, kalau tak perlu pukul ni, tak usah pukul lah. Kau nak pukul pun, itu tak pukul dengan kayu, pukul dengan kain je. Saya anak-anak saya pukul kain, pukul serban. Dulu rotan je tak, tapi kata tak boleh tak. Kadang-kadang kita over tak, marah tu bila barang lebih letih-letih tu, dipukul tu, pakai kain. Kain ni tak kuat mana. Kain pun janganlah cari macam keluar seluar tak apa, seluar jin tu. Tu keras kat tu. Cari kain jenis serban ke. Tak pun buat macam kita main ekor serban dengan yang ujung yang tajam tu. Itu je pun, lagi dia takut sikit itu je. Itu. Tak pun ekor serban kan. Boleh tu. Boleh, faham saya buat apa? Tak pun tali gasing tu.
Faham saya sebut apa? Tak ada pun ambil getah plastik tu. Plastik tu. Jangan ambil panah. Tu. Kau lari abah panah. Oh jangan. Saja. Apa nak sebut, jangan buat benda-benda yang susah kan itu. Contoh kalau anak pun kain semua badan lah. Isteri pun kalau ada ni, apa ni? Alah, bukan sakit pun, tapi bila dia kena pukul dia macam satu benda yang sangat memalukan dia, menjatuhkan maruah dia, ataupun seumpama tu, atau menyedarkan dia akan sedar. Macam mana pun ada yang degil. Ada. Degil tu nanti tahap dia sampai kena berpecah. Tak boleh buat apa lah. Cakap tak boleh, tinggal tempat tidur. Tak tahu. Tempat tinggal tidur lagi dia suka. Aku tak suka tidur dengan dia. Tak ada hati lah. Memang tak boleh buat apa-apa lah. Dah faham tu isteri tu memang tak boleh baik lah. Kalau nisbah dia memang dia tak boleh terima madu lah. Kalau tak boleh terima madu ni, agak-agak demi iman dia sah tak sah? Memang tak sah. Kenapa? Dia tak boleh terima hukum Allah Ta'ala tu. Sedangkan contoh, kalau saya beri contoh ni, suami baik, betul dia tak boleh juga terima madu ni. Memang nisbah dia, kadang-kadang memang dia tak boleh terima satu hal tu. Macam mana? Terpaksa, macam mana nak bagi dia jadi selesaikan masalah dia, terpaksa pisah. Mana nafkah apa nanti kena bayar, tak apa. Lepas tu lagi bagus daripada kita simpan dia dalam keadaan menyiksa dia. Lebih baik. Pasal memang ada orang perempuan yang memang tak boleh terima sama sekali, walaupun dia baik macam ni. Ada orang tak ada masalah orang tu. Okey. Nak sebut pasal macam-macam manusia tu, macam-macam kaedah menyelesaikan dia. Tu lain padang, lain belalang, apa seumpama itu. Jadi lain penyakit, lain ubat. Walaupun rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi lain kaedah untuk menyelesai. Itu datang macam-macam keadaan lah. Ya. Dalam sekarang untuk mendapatkan nak menunjukkan si nusyus pasal nak boleh subjektif, nak declare dan sebagainya. Jadi isteri yang tempat saya, isteri nusyus. Okey, betul. Jadi maknanya zaman sekarang ni kalau nakkan pengesahan nusyus tu, nak menyatakan isteri nusyus, tidak boleh nafkah, hukum nafkah dia perlu bersama mahkamah sebenarnya. Ya. Maknanya orang kata perlu seorang tu perlu mendapatkan mengisytihad nusyus. Macam tu peruntukan undang-undang yang ada. Mengisytihad nusyus baru tak wajib nafkah. Tidak. Siapa yang isytihad tu? Mahkamah isytihad. Suami buat dan mahkamah untuk isytihad. Oh, itu adalah nusyus. Barulah. Dan situ kalau tidak mahkamah akan panggil untuk minta pengesahan apa yang menyebabkan nusyus tu. Kalau peruntukan macam tu, itu peruntukan kerajaan Malaysia punya lah kan. Kita punya pejabat agama kalau ikut syarak dia tak ada macam tu. Syarak ni maknanya nusyus ialah nusyus, cuma mungkin teknikal pengurusan macam tu. Kalau katalah memang dia tak bagi nafkah, isteri buat tuntutan kata suami tak bagi nafkah, jadi kedua-dua ni akan dipanggil lah. Isteri mendakwa suami tak bagi nafkah, suami tak bagi nafkah disebabkan dia mengatakan isteri dia nusyus. Panggil lah ada dua, bicara lah di atas tuntutan isteri kata tak bagi nafkah. Okey, yang ni tak bagi nafkah macam ni, betul ke? Suami akan jawab lah. Pasal memang betulkan nafkah asal wajib kan. Jadi bila dakwa ni suami akan dirujuk lah, awak bagi tak nafkah? Suami kata saya memang tak bagi nafkah. Okey, dah sabit pertuduhan tu betul lah. Dan cuma saya tak bagi nafkah adalah di atas nusyus isteri. Okey, fakta dia fakta nusyus. Okey, awak tahu kan nusyus tu apa? Saya tahu nusyus tu apa, tapi sebelum tu saya tak mau cakap. Cuba isteri sebut dulu apa dia buat pada saya bila saya datang rumah. Mahkamah akan menilai nanti percakapan dia, apa yang dia bagi tahu tu nusyus tak betul, nusyus. Dan bila dia cakap nanti, saya akan mengiktiraflah apa yang dia cakap tu benar ataupun salah. Yang tu nanti mahkamah akan menilai apakah saya buat tu betul tak betul, yang saya tak bagi nafkah pada dia, yang itu adalah nusyus. Minta isteri cerita. Isteri dah cerita lah, apa yang kamu buat kat suami kamu? Saya tak ada buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa, takkan ada kelain kan, ni lah buat cerita clean. Ini hakim kena tegas sikit lah kan, cerita elok-elok.
daripada awal. Baik, bila awak tahu suami kamu kahwin satu lagi ni, apa kamu buat? Maklumat maksudnya dah tahu lah kan. Saya tahu kat pintu, dia bagi salam, jawab lah, tapi dah marah. Jawab jangan marah lah. Dia ikrar lah semua tu. Cakap tu semua istilah dia, kita belajar bab muamalat tu dia panggil ikrar dia. Semua cakap tu disebab rakaman, kalau rakam siap semua tu. Yang mahkamah saksi apa semua ada kan, pendakwa apa peguam apa dan siapa penonton semua jadi saksi mahkamah tu. Dia mengaku sekarang, dia cakap sebiji semua tu. Yang lain tu memang tak bagilah. Kalau bagi pun bagi jasad je, bagi raga je, jiwa tak bagi. Betul suami isteri cakap macam tu, betul apa dia cakap tu memang benar. Pergi mahkamah, bagi hukum dan sekarang dia cakap tu nusyus tak nusyus. Macam mana peruntukan nusyus dalam majlis agama ni? Majlis agama mesti ada dia punya apa tu, memang dia subjektif dari segi nak buat pertuduhan. Sekarang dah ada ikrar, betul tak? Dia cakap, suami pun membenarkan dia. Okey, tak ada perkelahian dari segi apa benda yang dia cakap. Mahkamah lah pula, jangan mahkamah pula tengil pula. Dia kata, kami tak ada peruntukan apa-apa pun untuk masalah tu. Bengong betul mahkamah ni. Mahkamah tu bengong macam. Kami ada pula. Jadi mahkamah tiang kata, berdasarkan kitab ni, yang ni dikira nusyus. Isteri tak buka pintu, nusyus satu. Cakap kasar, nusyus dua. Betul apa? Bagi ni muka berpaling, tiga. Jadi betul lah awak nusyus. Jadi tuntutan awak untuk menuntut nafkah daripada suami ini adalah tidak diterima kerana awak memang tak sepatutnya diberi nafkah disebabkan awak nusyus. Jadi kami menasihatkan berhentikan diri daripada nusyus ini, kembalilah taat pada suami. Suami tidak buat kesalahan apa. Dengan itu maka suami akan barulah wajib membayar nafkah kepada anda. Dengan itu mahkamah bersurai. Selesai. Itu kaedah penyelesai. Jadi maksudnya kena ada ikrar dua belah, orang ni. Kalau ada perbalahan macam mana? Orang ni kata macam ni, saya tak buat macam tu, saya buat macam ni. Kadang-kadang dalam mahkamah tu kita boleh tengok dah perangai siapa-siapa dua-dua orang tu. Siapa yang masalahnya? Boleh tengok perangai suami macam mana. Suami tu dia orang tenang, relax je. Saya memang nak bagi nafkah, saya suami, saya tahulah, saya ustaz lah, tengok pakai lobai ni. Saya kahwin dengan tu pun janda anak 3. Pasal daripada orang duk fitnah kata saya, pasal saya memang duk bagi duit untuk ni, pasal tahu dia tak ada kewangan yang cukup. Daripada orang fitnah saya macam-macam, baik saya ambil mak dia sekali, saya bela dengan anak-anak yatim ni sekali. Waktu isteri tak apa setuju, jadi dia muka masam. Betul lah ni. Saya tak suka kahwin dengan janda, buat apa macam nampaklah siapa masalah tu. Untuk pasal apa suami tak kira nafkah? Tengoklah, tengok perangai isteri saya tu macam mana. Kadang mahkamah tu pun kadang telah apa, dia dah bagi satu indikator keadaan siapa betul siapa salah nafkah tu. Kalau tengok isteri tenang, relax je. Suami ni yang kelang kabut. Tanya, awak kahwin ni ada pergi rumah isteri ni lah? Tak pergi. Tak pergi, gila punya. Berapa hari awak tinggal? Ada juga lah 2 bulan. Kenapa tak pergi? Ada bini baru. Maklumat tu ambil betul, memang selesai masalah. Macam tu kot. Jadi memang macam-macam pun dari segi kaedah syarak taklah dengan kaedah sabitkan nusyus tu baru boleh dakwa nusyus, baru tak wajib nafkah. Macam mana pun boleh berlaku macam tu, dia tak kira nafkah pasal memang bukan wajib atas dia. Cuma dalam proses pendakwaan nanti perbicaraan tu lah hakim lah kena pandai. Betul kot. Nafkah anak memang wajib. Nafkah isteri tak boleh. Tuntut atas anak. Cuma ke anak tu suami boleh kata macam ni, anak aku nak makan, aku kena bagi makan. Macam ni, ni RM20 hari ni untuk anak-anakku sahaja. Dekat engkau sebiji beras pun kau tak boleh ambil apa dalam rumah tu, dan tidak ada apa-apa daripada duit aku yang ada kat tangan kau ke apa untuk engkau makan minum. Pasal aku tak wajib nafkah selagi engkau tak taat pada Allah Ta'ala dan tak hukum nusyus. Nusyus tu apa bang? Nusyus tu muka masam. Itulah kan, cerita lah kan. Okey, cerita kan dia. Bagi duit dia. Jadi nafkah anak memang wajib. Tapi kalau tak bagi langsung, kawan tu pun pening, anak pun tak pergi makan apa-apa, susah lah tu kan. Jadi pergi kat rumah tu, dia nusyus satu hal, bagi duit dia. Ni makanan apa? Untuk anak-anak, tidak pada engkau.
lagi benci dengan abang, dia kata. Lagi benci dengan abang. Pasal memang tak wajib kan, tujuan pun nak bagi dia sedar tu kan. Kalau nak buat baik, kalau macam ni lah, bagi makanan hak dia suka tu, lagi dia muka masam, lagi beli hak sedap-sedap ke dia, hak dia suka tu. Beli masak lemak tempoyak, tempoyak habis macam nak umpan aja, tak kira lah, ambil lah, ni anak-anak minta awak punya, special awaknya masak lemak tempoyak ni. Esok bawa pula apa, ikan patin bagi ni. Esok apa pula, gulai nangka. Dia suka tu, kan sama orang perempuan. Lagi apa, tapai, dia suka tapai. Tapai kat dia bagi tapai. Mana yang dia suka tu bagi tu. Ni nak macam nak bodek je, mana nak bodek pun kalau ikut nafkah tak wajib makan. Sikit lah ayat-ayat macam tu kan. Lagi nak sebut apa, dah ada dua cara, sama ada nak lawan dengan dia tak bagi nafkah, ataupun abaikan saja tu. Pasal sebelum ni pun memang dia orang baik pun kan. Raih dia, layan sikit dengan benda baik, bagi hadiah kat dia. Tak pun bagi kotak yang boleh kan, cincin ke, ada rantai tangan ke, bagi kat dia tu. Nah, bagi bungkus yang elok. Ni apa, hadiah. Hadiah apa, hadiah terima madu. Dengan dia pula buka tengok rantai, kelabu mata dia tengok. Esok tak adan bagi salam, dia buka pintu dah. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Masuklah. Rupanya nak rantai. Tadi sikit macam tu lah ayat. Itu kot saja nak bagi sedap terkata tu. Ada lain. Nampak kau ni kan dalam pembicaraan, bila dah isteri menyatakan tak bagi nafkah, kemudian yang suami kata nusyuz. Dan lepas tu bila berjaga, lepas tu memang betul suami tu tak bagi nafkah yang ni lah. Kemudian maksudnya suami memang tak bagi nafkah, itu punca dia nusyuz. Macam mana? Punca tak betul juga. Jadi nisbah tak, nusyuz tetap dengan kalau yang tu dia boleh buat tuntutan, hanya tuntutan hari pertama dia tu. Katalah suami tak bagi nafkah, dengan sebab tu dia nusyuz. Yang tu dia boleh tuntut pasal suami tak bagi nafkah, tapi dengan sebab tu dia nusyuz. Nusyuz tu sebab selepas tu tak dapat nafkah, jadi dia punya hanya boleh tuntut hari pertama. Hari yang dia tak bagi nafkah menyebabkan dia nusyuz tu, hari tu aja dia boleh minta nafkah. Pasal apa? Hari tu memang dia sepatutnya dapat nafkah, tapi tak bagi nafkah. Esok tu dia nusyuz. Hari tu tak layak nafkah, pasal dia nusyuz. Kau tu memang tak bagi nafkah, tapi dengan sebab kau apa buat benda nusyuz tu, yang tu menyebabkan tak bagi nafkah. Jadi tuntutan tu nanti menang kes dia satu hari je. Yang lain menang kes suami, tak payah bagi nafkah. Yang tu yang dia kena based on hukum entah mana yang menyebabkan tu. Fakta tu mesti tepat lah. Macam nusyuz tu disebabkan suami, hukum nusyuz tu tak jatuh ke isteri. Ya, pasal nusyuz adalah kes isteri punya kesalahan. Dia tak dengan sebab tu nanti suami punya kes. Katalah suami, macam mana nak sebut, katalah suami dating, katalah gitu kan, ataupun adalah mesej-mesej dengan perempuan mana lah, dia cemburu gila punya, dengan sebab tu masak muka. Memanglah benda tu tak elok kan, tapi masa muka dia tu nusyuz. Jadi tak banyak nafkah tu. Memang suami buat tu benda haram, salah. Yang ni salah lah, tapi taklah isteri boleh buat tindakan yang menyebabkan dia kena nusyuz. Kalau dia nusyuz, tetap nafkah akan gugur. Walaupun tujuan dia tu dia tak puas hati dengan apa yang ada, dan tujuan dia nak mengelokkan suami di atas nusyuznya suami dengan hukum Allah Ta'ala tu, buat dahaka, buat maksiat apa dan sebagainya. Jadi nusyuz isteri tu yang bawa kes. Suami tak ada apa-apa dari segi sudut tindakan mahkamah untuk tak kena nafkah ke, ganda nafkah ke, tak ada. Cuma dia berdosa buat benda yang tak elok lah. Tapi yang akibat dia nanti isteri yang nusyuz tak kena nafkah. Yang tu yang nak kena tengok tu. Jadi maksudnya salah suami ialah salah suami, tapi isteri ada kewajipan yang dia kena jaga, jangan menyebabkan dia nusyuz. Itu. Selalunya kes macam ni lah, suami tak kira tu, isteri keluar rumah tanpa izin, balik rumah mak pula. Masalah. Jadi tuntutan dia boleh selama mana? Selama mana tak ada makan minum tu. Kalau dia pandai bijak pun, dia kata dia sampai tak makan minum tak ada, takkan saya tak boleh duduk. Jadi terpaksalah saya keluar. Saya keluar ini kerana nak ambil nafkah. Saya pun tak ada duit dah. Jadi dia pandai bagi alasan tu kan.
Jadi dia keluar pasal apa? Mudarat lah. Yang umpama tak makan keluar mati. Terpaksa keluar untuk menyelamatkan diri supaya ada makanan, dan makan tu terpaksa balik mak bapak pasal suami tak bagi duit perbelanjaan langsung. Statement dia tu dia ambil. Jadi menangkis dia pasal dia keluar rumah, suami meninggalkan bagi nafkah sehingga jadi mudarat, sehingga menyebabkan isteri terpaksa keluar daripada rumah. Yang tu suami kena bagi nafkah semua. Tapi kalau kata masih tak jadi kes mudarat, keluar rumah atas alasan tak bagi nafkah, itu masalah. Tu statement tu memang tajam, satu untuk menentukan siapa yang berhak tak berhak untuk diberikan pembayaran ataupun dicaskan kesalahan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, untuk